Saya sayang Malaysia. Malaysia prihatin. Malaysia tanah airku. Malaysia tanah tumpahnya darahku. Malaysia tanah airku. Rukun negara, kunci keharmonian dan perpaduan kaum. Wahai Malaysia. Malaysia yang diamond. Aku sayang Malaysia. Yoku tanah Malaysia. Aku nyayang Malaysia. Aku enek Malaysia. 我心中的马来西亚。 Nan Malaysia we nesi kirin. Malaysia tanah airku. Saya sayang Malaysia. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir tammim bil khair. Sidang hadirin sekalian, sebelum kita memulakan majlis, saya ingin membuka majlis forum bersempena dengan Dekad Bahasa Kebangsaan peringkat Universiti Putra Malaysia 2021 ini dengan satu penyataan realiti dalam autobiografi Hikayat Abdullah yang dikarang oleh bapa kesusasteraan Melayu moden iaitu Abdullah Munshi. Sidang hadirin, autobiografi yang dikarang pada tahun 1843 ini ada memberikan kritikan kepada sistem pendidikan Melayu pada ketika itu yang tidak mementingkan pembelajaran bahasa Melayu. Dan juga pelajaran agama pula sekadar membaca Al-Quran tanpa menerapkan apa yang lebih penting iaitu pemahaman isi kandungannya. Jadi kegagalan mengatasi isu ini membawa kepada kelemahan untuk menguasai ilmu-ilmu yang lain termasuklah ilmu hisab ataupun pada hari ini dikenali sebagai matematik. Hasilnya, masyarakat pribumi pada ketika itu mudah diperolokkan dan dipermainkan oleh bangsa-bangsa lain yang banyak dibuktikan dalam karya-karya sastra Melayu pada abad ke-19 dalam usaha masyarakat untuk beradaptasi dengan suasana masyarakat kosmopolitan ya di alam Melayu ini. Jadi ini adalah kisah awal yang berlaku dalam kalangan ya nenek moyang kita dahulu. Jadi inilah juga cabaran awal yang dihadapi dalam memperjuangkan bahasa Melayu sebagai elemen penting dalam pembentukan jati diri kita. Kisah realiti pada abad ke-19 dalam Hikayat Abdullah ini akan berterusan dalam masyarakat, khususnya rakyat Malaysia, ya, keluarga Malaysia pada hari ini. Sekiranya tidak ada tindakan serius dalam memperkukuhkan jati diri. Dikhuatiri pada masa akan datang jika kita tidak lagi bangga dengan bahasa yang diwarisi, kita tak lagi kagum dengan kehebatan bukti cerdik pandai yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita. Maka sidang hadirin bakal hilanglah identiti, bakal hilanglah jati diri yang merupakan teras dalam masyarakat atau rakyat di tanah air tercinta ini. Ya, jadi Assalamualaikum saya ucapkan kepada semua para pelayar forum bersempena Dekad Bahasa Kebangsaan peringkat UPM 2021, terutamanya kepada dua panel kita pada hari ini yang sangat istimewa ya. Yang berbahagia Tan Sri Profesor Datuk Dr. Abdul Latif Abu Bakar dan yang berbahagia Profesor Dr. Muhammad Rizal Kamil Arifin. Selamat datang Tan Sri, selamat datang Prof Rizal. Ya, terima kasih. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa untuk bersama-sama kita pada forum pada hari ini. Ya, jadi
Sidang hadirin yang dikasihi sekalian, untuk maklumannya, forum pada hari ini adalah bertajuk Gagasan dan Cabaran dalam Pengukuhan Jati Diri Rakyat Malaysia. Tak kenal maka tak cinta. Jadi seperti kebiasaannya, ya, saya akan memperkenalkan panel-panel kita pada hari ini yang saya rasa memang tak perlu lagi saya perkenalkan, tapi tak apalah, sebagai prosedur biasa dalam forum, ya, maka saya akan kenalkan panel kita yang pertama, iaitu yang berbahagia Tan Sri Profesor Datuk Wira Dr. Abdul Latif Abu Bakar. Nama beliau ini memang sangat tersohor dalam memperjuangkan, ya, bahasa dan memperjuangkan sastra, dalam memperjuangkan budaya tanah air. Beliau merupakan pengerusi Majlis Penasihat Warisan Pahlawan Melayu dan juga profesor di Universiti Islam Malaysia. Mendapat pendidikan awal di Malay College Kuala Kangsar dan juga sekolah menengah, ya, Munshi Abdullah Melaka, sebelum melanjutkan pelajaran ke Universiti Melaya. Dan sedang hadirin, beliau setia menuntut di Universiti Melaya, ya, sejak ijazah, menuntut daripada ijazah, ya, sehinggalah ke peringkat kedoktoran pada tahun 1997, bermula sebagai tutor di Jabatan Sejarah pada tahun 1975, pensyarah di Jabatan Pengajian Media, Pengajian Melayu, ya, pada tahun 1980, kemudian beliau menjawat jawatan sebagai Ketua Jabatan Pengajian Media pada tahun 1997 sehingga 2001, dan akhirnya beliau berjaya menjawat jawatan profesor pada tahun 2001. Tan Sri juga amat bergiat aktif, ya, dalam aktiviti kemasyarakatan seperti ahli pertubuhan Lembaga Bahasa Melayu Melaka, ketua 2 gabungan Persatuan Penulis Nasional Melaka iaitu GAPENA, ahli Lembaga Perbadanan Muzium Melaka iaitu PERZIM, ahli Lembaga Pengarah Institut Kajian Sejarah dan Patriotisme Malaysia IKSEP, pengerusi Institut Seni Malaysia dan Melaka, serta terlibat secara langsung dalam pembangunan Bandaraya Melaka, ya, pembangunan Bandaraya Melaka pada tahun 1995. Jadi penglibatan dan sumbangan beliau secara aktif kepada masyarakat ini menyebabkan beliau dianugerahi dengan bintang cemerlang Melaka pada tahun 1993 dan darjah mulia Seri Melaka pada tahun 1995 yang membawa gelaran Datuk, dan kemuncaknya pada tahun 2016 dengan penganugerahan Rajah Panglima Setia Mahkota yang membawa gelaran Tan Sri. Jadi terima kasih Tan Sri kerana sudi hadir, ya, ke UPM. Jadi sedang hadirin, saya teruskan dengan pengenalan panel kita yang kedua. Tak lain tak bukan orang UPM, ya, pengarah INSPAM, ya, yang kita bawa secara khas pada hari ini untuk bersama-sama kita pada pagi ini dalam forum Dekad Bahasa Kebangsaan, ya, peringkat Universiti Pusat Malaysia. Beliau adalah yang berbahagia Profesor Dr. Muhammad Rizal bin Kamil Arifin, ya, memperolehi ijazah Bachelor Science dan Master of Science dalam bidang matematik daripada Universiti Putra Malaysia pada tahun 1999 dan 2002. Seterusnya beliau memperolehi ijazah PhD dalam bidang matematik dari Universiti Kebangsaan Malaysia pada tahun 2009. Beliau juga bertugas sebagai pensyarah di UPM pada tahun 2003 dan kemudian dilantik sebagai pensyarah kanan pada 2009, ya, Profesor Madya pada tahun 2013, dan pada 1 Mei tahun ini beliau dilantik sebagai profesor di Jabatan Matematik dan Statistik Fakulti Sains UPM. Ya, jadi pada itu pencapaian tertinggi beliau, ya. Pada 1 November 2017 beliau diamanahkan untuk menjawat jawatan pentadbiran sebagai ketua laboratori skriptografi, ya, analisis dan struktur di Institut Penyelidikan Matematik UPM. Kemudian pada 1 April 2020, ya, tahun sebelumnya juga, sejak tahun lepas, ya, beliau telah dilantik sebagai pengarah Institut Penyelidikan Matematik dan UPM, ya. Jadi pencapaian beliau yang hebat adalah telah menerbitkan lebih kurang 110, sebenarnya banyak lagi, ya, penerbitan ilmiah beliau dalam jurnal antarabangsa, tempatan, bab dalam buku, dan pada tahun 2007 beliau adalah antara barisan pengasas, ya, yang menubuhkan Persatuan Penyelidikan Skriptografi Malaysia. Ya, di peringkat antarabangsa pula, beliau merupakan ahli jawatan kuasa saintifik bagi persidangan Afrika Skrip untuk tahun 2016 sehinggalah pada tahun 2020.
Jadi minat penyelidikan beliau dalam kriptografi ini menjurus kepada mereka bentuk dan menganalisis sistem kripto berasaskan teori nombor dan juga sistem kripto pasca kuantum. Jadi orang sastra memang tak tahu benda lah Prof ya. Ini memang hebatlah pencapaian penomboran sistem kripto ini. Jadi terima kasih kepada Prof ya atas kesudian untuk hadir pada hari ini, dan sidang hadirin yang saya hormati sekalian ya, oleh kerana masa sangat mencemburui kita, jadi forum ini sebenarnya berlangsung lebih kurang 90 minit sahaja, di mana 60 minit ini adalah pembincangan antara ahli panel dan 30 minit akhir ya, forum ini akan dibuka untuk sesi soal jawab. Jadi kepada sidang hadirin, sekiranya ada persoalan, kemusykilan untuk dilontarkan kepada para panel kita pada hari ini ya, mohon untuk tulis di ruangan chat pada pelantar Zoom ini atau dalam di Facebook kita ya, yang secara langsung sekarang ini. Jadi boleh tulis, dan insya-Allah pada akhir majlis ini kita akan ajukan untuk dibacakan ya kepada panel kita. Jadi sidang hadirin ya, kata pujangga pernah menyatakan bahawa apa yang kusut kita selesaikan, yang keruh kita dijernihkan, yang bengkok kita luruskan, yang renggang dirapatkan, yang retak dibetulkan, yang sumbing dibaikkan, yang buruk diperelokkan. Persoalannya merujuk kepada keadaan pada masa kini. Adakah wajar kita terus berdiam diri, membiarkan api dalam sekam yang terus marak dalam masyarakat kita sekarang ini tanpa sebarang tindakan? Ya? Bila bercakap tentang jati diri, ya, adakah kita rela melihat masyarakat Malaysia pada masa akan datang hilang jati diri dan terkapai-kapai tanpa acuan? Jadi adakah Malaysia terus kekal? Ya, dapat kekal sebagai Malaysia yang kita idamkan? Atau apa sebenarnya yang kita mahukan ya, sidang hadirin? Apa sebenarnya yang kita mahukan? Jadi sebagai mukadimah, saya rasa eloklah kita memahami ya kata kunci ataupun definisi asas kita punya kata kunci pada forum pada hari ini, iaitu apakah ada definisi dan juga tafsiran jati diri. Jadi Tan Sri, Assalamualaikum Tan Sri. Salam. Cakap banyak pula moderator. Sepatutnya ruang ni diberikan kepada panel ya. Jadi agaknya apa pendapat Tan Sri lah tentang definisi dan tafsiran jati diri dalam konteks, kalau kita lihat dalam konteks rakyat Malaysia yang berbilang kaum sekarang ini. Silakan Tan Sri. Terima kasih Dr. Rahimah, yang dihormati Profesor Dr. Muaiti selaku dekan Fakulti Sains Moden dan Komunikasi, dan para tetamu sekalian, terutama sekali Profesor Rizal. Sebenarnya saya nak ceritakan jati diri ini panjang. Saya dah buat buku, artikel, tapi berdasarkan kepada pengalaman. Saya bertugas di Universiti Melaya, lepas tu pencen jadi profesor kontrak di UPSI, di UMK, dan sekarang di Universiti Islam Malaysia di Putrajaya. Saya dapat merungkaikan satu kesimpulan berdasarkan kepada kajian saya bidang patriotisme, nasionalisme dalam gerakan kebangsaan, bahawa jati diri ini ialah satu sikap yang boleh nampak, kita lihat secara fizikal dalam kaedah warisan negara, iaitu warisan yang ketara, yang nampak. Satu. Yang kedua, warisan yang tidak nampak, yang kita tak ketara berdasarkan perasaan diri, jiwa, bahasa, cara komunikasi. Jadi berdua-dua ini berdasarkan kepada perwatakan rakyat Malaysia. Kita fokus kepada satu bangsa, pada rakyat Malaysia. Rakyat Malaysia pula menjadi warga negara, dia kena setia pada negara. Jadi bila dia katakan rakyat yang setia pada negara, dia mesti mempunyai kekuatan jati diri. Ini dia latar belakang. Bila kekuatan jati diri itu kita dapati, kita pula berbilang bangsa. Kalau kita orang Melayu saja senang. Tapi oleh kerana kita bangsa Melayu, dan juga kita juga bukan bangsa Melayu, ada juga Cina, Melayu, India dan sebagainya, kita kena menghormati antara satu dengan lain. Tetapi yang induk yang diiktiraf dalam perlembagaan, yang ditulis dalam perlembagaan, ialah berdasarkan warisan sejarah budaya Melayu. Ini kita kena terima hakikat. Bukan kita lihat demokrasi bebas secara ala barat, tidak. Ini termaktub berdasarkan pada sejarah, perlembagaan, dan dijadikan falsafah
rukun negara untuk amalan kita. Ini pemahaman ini yang paling penting. Jadi berdasarkan itu kita dapati institusi Raja Melayu yang menjadi ketua negara dan negeri. Ini yang pertama. Bahasa Melayu menjadi bahasa warisan budaya, menjadi bahasa teras utama, dan nilai budaya Melayu, warisan budaya Melayu daripada institusi raja, rakyat biasanya diamalkan. Dan yang ketiga, yang seterusnya ialah kita meraihkan warisan atau kita menghormati warisan bukan Melayu. Ini rakyat Malaysia. Yang dikatakan jati rakyat Malaysia ada dua. Nombor satu, induk yang menjadi dasar kepada sistem warisan padan Melayu. Ini Melayu. Bila kita kata Melayu saja, bukan sensitif. Maknanya orang kata ini sensitif, resis, itu mengarut. Itu orang tak berilmu. Itu politicking ataupun sebagainya. Tapi hak orang Melayu pun ada. Dalam perlembagaan ada cerita, tapi dia tak cerita dalam perlembagaan, Cina, India ke apa, tapi bukan Melayu. Diraihkan, dihormati. Jadi sebab itu apabila menjadi bahasa Melayu, bahasa resmi atau kebangsaan, agama Islam menjadi agama bagi persekutuan, bukan agama kebangsaan, agama persekutuan. Jadi berdasarkan kepada hakikat ini, kita dapati budaya-budaya boleh diamalkan. Sebab itu dalam institusi Raja Melayu, bila berlaku upacara resmi dan sebagainya, bahasa Melayu digunakan. Pakaian, cara hidup Melayu diamalkan. Raja-raja Melayu. Cuba bayangkan kalau raja-raja Melayu dah gunakan bahasa Inggeris, tak pakai model, pakai cap cowboy ke apa-apa, hancur. Jadi ini kekuatan jati diri yang patut dijaga sebagai warga negara, sebagai pemimpin, hingga ke rakyat bahasa, berbilang bangsa, penduduknya Melayu dan berbilang bangsa kita kena hormat. Ini yang dikatakan jati diri rakyat Malaysia. Jadi bila kata rakyat Malaysia, pastikan yang itu taat kepada raja, institusi demokrasi berperlembagaan. Ini taat. Ini dah banyak orang soalan macam-macam. Ini kan kita akan bincang. Dan yang kedua, bahasa Melayu, pastikan rakyat Malaysia fasih dan boleh bertutur bahasa Melayu. Dan upacara agama Islam sebagai agama persekutuan ialah resmi. Jangan persoalkan peruntukan dia buat masjid ke apa dan sebagainya. Yalah, ini resmi. Kerajaan kena jaga. Dan yang penting amalan budaya Melayu itu sebagai amalan. Kita kena hormat. Kalau kita persoalkan benda ini, inilah yang dikatakan bercanggah dengan kehendak warga negara kita dan sebagainya. Tapi bila kita dapati, bila kita amalkan ini, kita anggap, oh resis, ini Melayu. Salah. Ini hukum, hakam ini mesti. Pastikan rakyat Malaysia fasih bahasa Melayu. Itu hak warga negara Malaysia. Siapa nak jadi warga Malaysia kemudian, kena fasih bahasa Melayu. Agama Islam. Ini agama asal-usul keturunan orang Melayu pada abad yang ke-12 lagi. Jadi, berhubung dengan jati diri, senang saja cerita, kita kena rujuk kepada sejarah. Sebab itu ilmu sejarah sangat penting, diwajibkan kepada sistem pendidikan kita, dan kita kena faham perlembagaan, akta dan undang-undang negara. Ini kita jelas. Jangan kita main asyik duk komen sesuka hati dan sebagainya. Dan yang ketiga, kita kena menghormati agama Islam sebagai agama persekutuan, bahasa Melayu sebagai bahasa bangsaan, dan menghormati hak warisan sesuatu bilang bangsa, budaya, agama dan sebagainya. Ini yang dikatakan jati diri rakyat Malaysia. Jadi jati diri rakyat Malaysia tadi berteraskan kepada warisan budaya Melayu dan sebagainya yang wajib-wajib itu kita kena hormat. Ini bukan resis. Ini selalu yang saya perkatakan, resis lah apa tak ada. Dan bangsa-bangsa lain pun ada juga. Kita pun kena hormat agama mereka, budaya kita, amalannya. Jadi itulah yang tafsiran saya, yang saya buat permulaan, supaya warisan peradaban yang berbudaya tinggi di Malaysia ini, inilah yang kita amalkan. Iaitu berdasarkan kepada adat budaya Melayu sebagai teras utama, di samping kita menghargai, menghormati nilai-nilai murni dari berbilang bangsa. Terapkan juga. Ya, betul Prof. Terima kasih banyak Prof. Rasanya kita boleh jelas ya apa dia sebenarnya kosakata jati diri itu sebenarnya apa ya, dalam ruang lingkup rakyat Malaysia yang bilang kaum ni tadi ya. Jadi kita kena berbalik kepada sejarah, berbalik pada perkara asasnya itu ya. Jadi kita pergi pula kepada panel yang kedua. Prof
Kamil, Prof Kamil, Prof Rezal. Jadi menurut Prof Rezal dalam konteks disiplin sains dan matematik, macam mana kita nak memahami konsep jati diri itu agaknya? Ya, silakan Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera kepada semua hadirin sekalian. Yang berusaha Dr. Rahimah selaku moderator pada hari ini. Yang berbahagia Profesor Dr. Muati selaku Dekan FBMK. Yang dikasihi, disayangi Tan Sri Profesor Datuk Wira Dr. Abdul Latif Abu Bakar, ayahanda. Tadi masa baca biodata saya ada dengar satu kata kunci. Jadi saya nak bagi satu clue dekat Tan Sri. Saya rumah Ahmad. Tan Sri boleh tangkap tak apa maksud kata kunci tu? Mungkin boleh. Cuba sambungkan. Saya rumah Ahmad, kita sekolah yang sama. Oh. Ya, betul. Dua-dua daripada Melekori Sekolah Kangsar. Tan Sri. Minta maaf saya bukan daripada MCKK. Sebenarnya saya nak betul. Saya Totok dari Melaka. Daripada Sekolah Kebangsaan Ujung Pasir, Sekolah Tun Mutahir dan Sekolah Munsyi Abdullah, terus masuk ke universiti. Saya jati diri Melaka yang kuat. Maaf saya nak betulkan lah. Silap okay, terima kasih kalau macam tanya. Okay. Info yang salah lah saya dapat. Dulu memang hajat nak MCKK tapi tak tergaya, bapa tak mampu kononnya. Okey, terima kasih. Baik, okeylah. Kalau gitu maafkan saya atas kesilapan tadi. Jadi saya terima kasihlah kepada para penganjur kerana sudi beri peluang kepada satu forum yang berteraskan budaya untuk diberi sedikit input dari segi jati diri dari aspek sains di Malaysia ni. Jadi untuk saya permudahkan aras pemikiran ataupun landasan yang saya nak sampaikan, saya ada sediakan slide dan saya akan share skrin saya supaya para pendengar boleh cakna bagaimana saya nak bawa hujah-hujah saya sepanjang forum ni. Sebentar. Post disable sharing. Boleh tolong? Tolong Irfan. Baik, dah. Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini adalah sedikit slide yang saya sediakan. Gagasan dan cabaran dalam pengukuhan jati diri rakyat Malaysia. Jadi selalunya kita silap motivasi dalam kita menjana apa yang kita perlukan untuk bangsa kita. Jadi saya nak tetapkan bahawasanya sekiranya kita berada pada landasan yang salah, kita motivasi yang salah, kita punya hasil pun besar kemungkinan hasil yang salah. Jadi motivasi yang betul adalah kita kena pastikan kita maklum bahawa kita adalah hamba Allah. Kita kena maklum yang ni semaklum-maklumnya. Ya, bahawasanya apa yang kita lakukan kita akan dipertanggungjawabkan dan perkara ini tidak ada tidak boleh dipersoalkan. Kita kena maklum ni semaklum-maklumnya. Dan kita juga kena maklum bahawasanya Allah Taala berfirman, maksudnya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Jadi saya tidaklah hendak mengulas ayat ini dengan lebih lanjut, tetapi memadai kita memahami bahawasanya kita diciptakan dengan tugas, sebagai khalifah di muka bumi. Baik, saya nak masuk kepada satu perkongsian lebih dahulu, iaitu tentang kapal angkasa Voyager yang dilancarkan pada September 5, 1977. Saya baca. Jadi Voyager 1 yang telah menyelesaikan misi utamanya dan dalam perjalanan meninggalkan sistem suria dan di atas permintaan ahli astronomi Carl Sagan telah diperintahkan oleh NASA untuk memutar kameranya dan mengambil satu gambar terakhir bumi merentas angkasa raya. Kemudian antara bulan Mac dan Mei tahun 90, Voyager mengembalikan 60 bingkai gambar ke bumi dengan isyarat radio yang bergerak dengan kelajuan cahaya selama hampir 5,5 jam untuk menempuh keseluruhan jarak. Okey, jadi inilah gambarnya. Lihat titik itu, itulah di sini ya. Itulah rumah kita dan itulah kita. Dengan izin, dua slide yang berikutnya dikekalkan dalam bahasa asalnya iaitu bahasa Inggeris. Okay. In his book, Pale Blue Dot,
Carl Sagan comments on what he sees as the greatest significance of the photograph. Saya baca. Look again at that dot. That's here, that's home, that's us. On it, everyone you love, everyone you know, everyone you ever heard of, every human being whoever was, lived out their lives. The aggregate of our joy and suffering, thousands of confident religions, ideologies, economic doctrines, hunter and forager, hero and coward, creator and destroyer of civilization, king and peasant, every young couple in love, every mother and father, hopeful child, inventor, explorer, teacher of morals, every corrupt politician, every superstar, every supreme leader, every saint, sinner in history, lived there on a mote of dust suspended in a sunbeam. Yang ayat frasa terakhir tu. Di atas satu titik habuk yang tergantung-gantung dalam cahaya matahari. Ya, dalam sinaran matahari. Jadi itu kita sebenarnya. Duduknya kita di atas satu titik yang hampir tidak ada ertinya kalau kita lihat dari peringkat yang lebih tinggi. Jadi bila kita nak bincangkan jati diri kita, kita kena faham sebenarnya kita ni siapakah kita. Bumi yang kita duduk ni pun hanyalah seperti habuk di angkasa raya. Dan ini adalah satu fakta yang kita kena pegang betul-betul. Jadi supaya kita tidak melakukan benda-benda yang dilarang, benda-benda yang tidak membina jati diri. Seperti menjadi corrupt politician sebagai contoh. Ataupun menjadi seperti pelajar yang tidak mau belajar bersungguh-sungguh. Dan sebagainya. Saya teruskan. So, jadi tempat ni begitu kecil. Begitu kecil. Tetapi manusia sanggup menumpahkan darah. Manusia sanggup membunuh sama sendiri. Tetapi dia tak perasan. Sebenarnya, dia duduk pada satu habuk yang terapung-apung pada cahaya matahari. Lihat titik itu. Ingat ni betul-betul. Lihat titik itu. Itulah sini. Itulah rumah kita. Dan itulah kita sebenarnya. Dan Allah menciptakan kita untuk beribadah kepada dia dan menjadi khalifah di atas titik itu. Jati diri. Okey, saya kena maklumkan bahawasanya saya ni bukan ahli bahasa. Jadi saya menggunakan apa yang tersedia lah. Jadi apa yang maksud jati diri? Jati diri adalah identiti individu, masyarakat dan negara bangsa yang mempunyai sifat-sifat keutuhan yang dibanggakan. Jadi seperti yang diulas oleh Tan Sri tadi, terdapat pelbagai sifat-sifat yang perlu kita utuhkan dan kita banggakan. Dan maka terangkum baik, ini adalah berasal daripada sebab seorang yang terputus dari ketamadunan juga boleh mempunyai jati diri. Contoh dia duduk lautan. Dia duduk lautan pun dia boleh ada jati diri, tak jadi masalah. Jati diri ni bebas daripada sifat struktur bernegara. Justru gagasan dan cabaran dalam mengukuhkan jati diri insan amat bergantung kepada ruang lingkup yang hendak diperkatakan. So kita kena skopkan. Maka tajuk forum menetapkan pada ruang lingkup sebagai rakyat Malaysia. Jadi kita kena fokus sebagai rakyat Malaysia dan saya pula peranan hari ini fokus lagi kepada ruang lingkup dari aspek ketamadunan sains negara kita. Dengan harapan apabila saya menerangkan perkara ini, kita akan nampak bahawasanya jati diri itu, kekuatan sesuatu hendak diangkat, diutuhkan itu dari konteks sains itu. Jadi ini adalah konsep jati diri pilihan saya, iaitu wawasan 2020. 2020 dah lepas, tapi walau bagaimanapun ini tetap menjadi sesuatu yang memang saya yakini sejak daripada zaman saya sekolah sampai sekarang. Jadi dalam wawasan 2020 ada 9 cabaran yang memang boleh dijadikan sebagai orang kata hasrat jati diri bangsa Malaysia moden, ataupun lebih popular kita panggil bangsa Melayu baru ataupun bangsa Malaysia baru. Jati diri memang kita ada dari aspek sejarah, tapi kita kena cipta sejarah baru. Maka kita lihat apa yang ada di sini. Yang pertama, bangsa Malaysia yang bersatu padu. Kedua, masyarakat berjiwa bebas dan berkeyakinan. Ketiga, masyarakat demokratik yang matang. Keempat, masyarakat bermoral dan beretika. Kelima, masyarakat liberal dan bertolak ansur. Yang keenam, masyarakat saintifik dan progresif. Yang ketujuh, masyarakat berbudi dan penyayang.
ke-8 masyarakat yang adil dalam bidang ekonomi, yang ke-9 masyarakat makmur berdaya saing. Jadi 9 elemen cabaran wawasan 2020 ni boleh diterjemah kembali menjadi 9 jati diri. Bangsa bersatu padu, bangsa berjiwa bebas, bangsa yang demokratik dan matang, bangsa bermoral, bangsa liberal dan bertolak ansur, saintifik, progresif dan sebagainya. Jadi bagi saya, kalau ditanya saya, pendapat saya, ini adalah 9 asas yang boleh dikembangkan, tetapi pada asasnya 9 ini memang telah mendapat perhatian saya. Inilah yang saya sampaikan kepada pelajar saya, apakah itu jati diri dalam konteks abad ke-21. Baik, so teras yang ke-6, mewujudkan masyarakat saintifik dan progresif, masyarakat yang mempunyai daya perubahan tinggi dan berpandangan ke depan, yang bukan sahaja menjadi pengguna teknologi tetapi juga penyumbang kepada tamadun sains dan teknologi masa depan. Inilah jati diri dari aspek kalau kita nak bincangkan sains dan teknologi, macam mana kita angkat sains dan teknologi untuk mengukuhkan jati diri bangsa kita. Justru itu gagasan dan cabaran dalam pengukuhan jati diri rakyat Malaysia perlu disekalikan dalam kerangka pembinaan negara. So dia tak boleh macam kita bincang, bagi pendapat saya, tak boleh bincang jati diri, lari ataupun tiada persilangan dengan kerangka pembinaan negara. Mesti bincang. Dia kena sekalikan. Sebab jati diri untuk apa? Untuk angkat bangsa. Untuk angkat bangsa untuk apa? Untuk bina negara. Yakni perlu memberi jawapan kepada asbab kewujudan Malaysia. Kenapa Malaysia tu kena wujud? Kenapa Malaysia kena wujud? Negara kita taklah sebesar mana kalau negara kita tak wujud di pentas global. Ada memberi kesan. Ada tak ianya memberi kesan kepada masyarakat global. Ya? Jadi memberi asbab kewujudan Malaysia pada konteks global. Maka kita kena lihat kepada apakah itu pembinaan negara. Pembinaan negara merupakan konsep asas memastikan bahawa negara mengambil peranan efektif dalam masyarakat dunia. Dia bukan kita syok sendiri, bukan kita jadi jago kampung. Tak boleh. Dia tak boleh jadi jago kampung. Jati diri yang hebat akan memastikan dan berkeyakinan boleh membina negara supaya mempunyai peranan efektif dalam masyarakat dunia. Setiap rakyat mempunyai peranan untuk menggembling sumber dan meningkatkan produktiviti untuk memastikan kejayaan tanah air. Ya? Dan setiap warga negara mempunyai kewajipan patriotik untuk memastikan dirinya berperanan dalam pembangunan negara. Maka kalau seorang warga negara tidak tahu di mana dia berperanan, maka dia tidak patriotik. Pada pendapat saya. Seorang yang patriotik tahu di mana dia boleh memainkan peranan dalam membangunkan negara. Bagaimana anda bergiat dalam pembangunan negara, pembangunan bangsa dan negara akan bergantung pada fungsi dan peranan anda dalam masyarakat, manfaat anda kepada masyarakat juga. Pembinaan negara bukanlah pelayaran di lautan yang tenang, lautan bergelora membina jati diri dan keupayaan. Saya percepat sikit cerita. Perjalanan 1000 langkah bermula dengan langkah yang pertama. Segera kenal pasti peranan anda dalam gagasan pembinaan negara. Tidak wujud kegagalan kekal yang hanya cuma kerja-kerja yang belum dibereskan. Maka bagaimana kita nak lihat jati diri tamadun sains Malaysia? Okay? Jadi jati diri tamadun sains Malaysia berpaksikan kepada teras yang ke-6 tadi, ya, iaitu untuk juga menjadi penyumbang kepada peradaban ilmiah dan teknologi masa depan. Kita lihat dalam artikel di Sinar Harian pada tahun 2020 bagaimana dia memperkatakan bagaimana matematik telah memperkasakan strategi China. Ini adalah artikelnya, saya cuma ambil sebahagian daripada artikel tersebut. Krisis perbalahan dua kuasa besar iaitu China dan Amerika kini sebenarnya sudah memasuki fasa penguasaan dan kemampuan matematik terhadap aplikasi teknologi AI dalam bidang perindustrian, kewangan, perdagangan, telekomunikasi, peperangan dan perkomputeran. Amerika kini sedar rumah putih bakal dijajah Beijing jika negara berkenan gagal menguasai keseluruhan matematik sekaligus mendominasi teknologi AI. Maknanya ini satu perkara yang orang dah lihat pada peringkat global. Ya, bagaimana jati diri diperkaitkan dengan teknologi yang didasari matematik untuk mengangkat satu bangsa maju seterusnya ke peringkat yang berikutnya. Jadi ini adalah orang kata yang memang perlu kita hadam dan faham. Ya, betul Prof. Bila Prof bercakap macam tu kan saya teringat Prof apa yang dinyatakan oleh tokoh falsafah terbilang negara dan dunia iaitu yang berbagai Syed Muhammad Najib Al-Atas. Beliau mengatakan bahawa Islamlah yang mendefinisikan Melayu. Jadi dia katakan kehebatan perbendaraan bahasa Melayu lah, maka bahasa Jawa tak dipilih sebagai bahasa pengantar Melayu Indonesia. Jadi inilah kehebatan bahasa Melayu ya Prof yang sebenarnya perlu diingati, perlu dibangga oleh semua penuturnya. Jadi melihat kepada keadaan ya bahasa Melayu dalam konteks masyarakat masa kini dengan pelbagai gagasan yang telah kita mulakan daripada dulu lagi
Ya. Kemudian saya ingin menanyakan soalan kepada yang berbagai Tan Sri. Ya. Menurut Tan Sri, apakah ada gagasan ataupun tindakan yang selama ini kita perjuangkan masih lagi belum tercapai? Jika kita lihat dalam kedudukannya bahasa Melayu sebagai bahasa pengantara dalam sistem pendidikan seperti yang termaktub dalam Akta Pendidikan 1961 berasaskan laporan Razak dan laporan Rahman Talib. Dan apakah gagasan Tan Sri sendiri untuk menangani situasi ini? Silakan Tan Sri. Sebelum kita pergi pada gagasan, kita rujuk kepada surah Al-Hujurat dalam Al-Quran. Allah menjadikan manusia berbangsa-bangsa, bersuku-suku, hendaklah kamu mengenali antara satu dengan lain. Dalam berdasar pada surah ini, kita akan lihat dari segi pentingnya peradaban. Pentingnya berteraskan berbudaya tinggi satu bangsa. Itu yang dia katakan ciri-ciri asas pada jati diri Melayu. Bila kita kata teras, bukan dilihat dari segi bahasa sastra budaya, tapi termasuk yang macam Profesor katakan sains dan teknologi. Jadi kemajuan peradaban Melayu adalah sosio budaya, ekonomi dan sains teknologi. Ini yang kita perkasakan. Syukur Alhamdulillah kita dah percaya. Jadi berdasarkan kepada hakikat ini, jati diri itu sebenarnya yang nampak. Yang saya katakan dari segi pakaian, macam video tadi yang mula-mula. Tengok dari segi pakaian, macam mana pakaian orang Melayu, Islam dan bukan Melayu. Satu. Yang kedua, yang tak nampak dari segi bahasa, nilai murni, perwatakan, adab sopan, iaitu berteraskan kepada umat Islam, berteraskan kepada akhlak, adab, syariah. Berdasarkan kepada inilah akan jadi panduan kepada orang bukan Islam pula dengan cara amalan mereka tersendiri. Jadi inilah dikatakan jati diri yang nampak, pakaian, bangunan, apapun suasana negara Malaysia yang ada sains teknologi yang kita nampak. Yang tak nampak ialah perwatakan peribadi. Yang menjadi masalah sekarang, kita apa cabaran yang kita dapati, kita tidak mempunyai kekuatan jati diri, mempunyai pemahaman berbudaya tinggi sebagai teras peradaban. Kita main suka lepak, moden, liberal, pengaruh barat. Ini masalah yang serius. Perwatakan ini kena dibendung oleh kerajaan, oleh melalui pengajian tinggi, sekolah dan juga persatuan. Ini sebagai asas kita kena perkukuhkan. Jadi berdasarkan kepada hakikat ini, kita dapati apa jati diri kita yang bangunan. Bangunan mesti cara warisan kita, rumah Melayu kita, samping moden ada, tapi ada jiwa moden, tapi jiwa Melayu tempatan. Dan luaran pakaian, kita ada pakaian cara Melayu kita dan cara bukan Melayu. Jangan besok bila ada majlis perkahwinan pula kita pergi nikah, kita kata menutup aurat. Kita pun pakai baju secara cowboy. Boleh tutup aurat tetapi bercanggah nilai budaya Melayu. Jadi berdasarkan kepada hakikat ini, saya berpendapat konsep teori ini ada. Sistem pendidikan ada. Tapi banyak lebih kepada baca. Ingat. Tapi amal sangat kurang. Sebab itu dalam cabaran yang utama, setiap apa program-program kita dalam membina jati diri dalam konteks peradaban, kita mahu berbentuk ilmu, baca dan amal, praktikal. Ini yang saya kata cabaran yang utama. Jadi misalnya ada kursus tas ke kursus apa, lebih banyak hafal, nak lulus. Tapi kita kena tunjukkan separuh daripadanya amalan. Berkhidmat pada masyarakat, berkhidmat pada keluarga, berkhidmat pada negara. Apa dia hasil dia? Ini cabaran. Universiti pun sekarang ISI antarabangsa. Kita layan ke perasaan kehendak luar, kononnya ranking antarabangsa. Tapi kepentingan negara, masyarakat kita mendapat markah yang rendah dalam penilaian harian di universiti ataupun di tempat-tempat kita. Jadi cabaran ini yang saya paling penting, kerajaan yang ada sekarang dia dipilih rakyat mempunyai ketegasan. Jangan asyik gila nak pergi ranking luar negeri, pandangan luar negeri, konon antarabangsa, sedangkan rakyat menderita, tidak mempunyai kekuatan jati diri. Ada, tapi sekadar ingat, hafal untuk peksa. Tapi dari segi amalan, tak ada. Ini cabaran yang serius yang pertama. Yang kedua, saya rasa kita kena melahir satu keluarga Malaysia. Saya setuju. Keluarga Malaysia yang beradab, bersopan santun, berbudi bahasa, hormat, menghormati, bahasa yang baik dan sebagainya. Ini kita mesti sebagai teras utama. Tapi cabaran kita, media mas baru
bebas bersuara, banyak menegur institusi raja tak tentu hara, cakap di parlimen. Misalnya saya tengok bahasa kasar-kasar, terjerit sana, terjerit sini. Ini kena ditunjukkan contoh tauladan kepada pewaris-pewaris kita. Anak-anak kita tengok terperanjat. Pak, macam mana ni? Tak hormat. Ini sebab itu teras dalam pendidikan kita, iaitu beradab ikut agama. Bersopan santun, berbudi bahasa, hormat menghormati antara satu dengan lain. Menggunakan bahasa yang bersopan santun. Sekarang dah bebas. Korang, Aku cakap-cakap media massa yang saya tengok merosakkan pemikiran penonton, terutama sekali anak-anak muda. Jadi sebab itu saya kata kita mesti ada garis panduan. Ini cabaran pemerintah. Yang kedua, cabaran kepada keluarga sebagainya, dan cabaran kepada anak-anak kita. Dia bebas mengikuti benda-benda ni. Dan memang betul bukan mudah nak diatasi. Kita mesti ada perancangan kekuatan daripada atas pucuk pimpinan, ibu bapa, keluarga dari bawah. Ini kesedaran. Ini cabaran yang serius di tanah air kita. Yang dikatakan cabaran, dan cabaran yang paling penting, kena tengok nak mewarisi peradaban Melayu berteraskan Islam tadi itu, kita hendaklah mempunyai pengukuhan, mempunyai amalan, mengikut yang cara beradab, bersopan budi bahasa sebagai falsafah hidup perjuangan. Ini cabaran pula oleh nilai-nilai barat. Kebebasan ala demokrasi cara barat dibawa-bawa ke sini. Jadi saya rasa kita mesti ada panduan. Iaitu kalau kita sebagai rakyat orang Melayu, Islam dijunjung, adat dan warisan dikendong, dijaga. Begitu juga orang-orang bukan Melayu, percayaan masing-masing, adat dan warisan kita jaga. Bukan diberikan kebebasan cara barat, sehingga bercakap pun tak hormat. Korang mana? Sekadar bahasa tu, itu bercanggah nilai budaya kita. Kita patut ketepikan atau bagaimana kempen kita nak adakan. Jadi saya harap dalam cabaran kita hadapi ini, kita sama-samalah menyelesaikan masalah. Daripada pemimpin politik, daripada pergi parlimen contohnya, dan seterusnya ibu bapa kita mesti ada kesedaran. Dan pihak media yang diuruskan oleh kerajaan kena menyalurkanlah filem-filem, cerita-cerita yang baik nilai tinggi. Yang saya tertarik seperti filem-filem macam di Korea, yang baik di Iran, misalnya nilai-nilai muni begitu di Jepun. Kita ambil tapis, kita bagaimana mereka mewarisi peradaban mereka yang berbudaya tinggi. Kita pula lain, suka budaya popular dalam media massa. Kita oleh kerana rakyat suka benda yang tak senonoh, kita pun main peranan menyebabkan cerita filem-filem itu supaya ramai orang menonton. Tak boleh, kita kena tapis. Ini dilakukan oleh beberapa negara di Korea, di China, di Jepun. Jadi saya berasa cabaran yang dihadapi ini semua golongan kerajaan, pemimpin, ibu bapa, dan kita pewaris generasi muda pun kena sedar bahawa kita adalah bangsa Melayu dari berbilang bangsa, rakyat Malaysia yang mempunyai warisan peradaban Melayu berteraskan Islam dan juga nilai-nilai murni yang lain dicantumkan, kita amalkan sebagai kekuatan jati diri, dibayangkan dalam bangunan benda yang nampak dan dibayangkan juga berdasar pada perwatakan kita, bahasa kita, budi bahasa kita, bersopan santun, berbudi bahasa dan beradab. Jadi insya-Allah saya rasa jati diri yang sempurna. Kalau tanya pada kita, mau tak kita anak-anak kita macam ni? Dan tentu kita berdoa jadi anak yang soleh sebagainya. Itulah. Betul, Prof. Saya kadang-kadang risau dan orang kata lemas dengan perkataan-perkataan pelajar kan. Engkorang, diorang, kami orang, semua. Ya. Sampai tak ada saya orang. Jadi itu antara perkataan-perkataan yang biasa. Sampai pembentangan dalam kelas pun, dalam kuliah pun menggunakan perkataan itu. Ya. Kami orang dan sebagainya. Jadi terima kasih Tan Sri. Kita berbalik kepada panel yang kedua ya. Profesor Dr. Reza, jadi kalau kita tengok senario sekarang ni dalam bahasa satu bangsa ya, ada satu kalimat yang popular yang mengatakan bahawa bahasa satu bangsa akan dipelajari oleh masyarakat luar jika bangsa itu amat maju dan terkenal dengan ilmu yang dimiliki serta diterokai olehnya.
Kalau dalam konteks ini, dalam konteks sejarah kita lihat macam mana masyarakat Eropah terpaksa belajar bahasa Arab, terutamanya pada abad ke-8 hingga abad ke-15. Masa tu keagungan Empire Andalusia dan sebagainya, contohnya ya. Kerana pada masa itu tamadun Islam amat gah dan dihormati. Dan kemudian kita tengok selepas masyarakat Islam mengenepikan sains, ilmu hisab, perubatan, dan masyarakat Eropah pula tak lagi mempelajari bahasa Arab. Sebaliknya masyarakat Islam dan Arab pula yang terpaksa belajar bahasa Eropah. Jadi mungkin Prof Rezal boleh respon ya berhubung perkara ini, kalau kita nak kaitkan bagaimana bahasa sebagai pengukuhan jati diri dalam bidang sains dan matematik. Silakan Prof. Baik, terima kasih Dr. Rahimah. Itu satu persoalan yang sangat menarik ya. Iaitu kita kata ekspor kita punya nilai bangsa kita, jati diri kita melalui ekspor pendidikan, ekspor kita punya kepakaran kepada apa ni di peringkat global. Dengan mereka yang sanggup menerimanya akan menerimanya dengan bahasa ataupun kaedah bangsa yang menghasilkan teknologi tersebut. Ya, seperti bagi contoh tadi, bangsa Eropah terpaksa belajar dalam bahasa Arab dan seterusnya. Baik, satu benda yang kita kena lihat kat situ, dua benda, iaitu kita panggil ilmu bahasa untuk diserap ilmu tersebut sehingga bangsa itu menjana kemajuan yang mengkagumkan sekelilingnya. Sebagai contoh yang mengkagumkan tadi itu adalah bangsa teknologi Islam katakan telah mengkagumkan bangsa Eropah dan mereka sanggup belajar untuk dapat. Dan yang kedua ialah dominasi sesuatu bahasa yang mencorakkan suasana. Jadi isu macam yang terkini bahasa Inggeris lah. Bahasa Inggeris. Jadi dua perkara. Jadi kalau kita betul-betul lihat, telusuri dua benda tu, dia macam kisah ayam dengan telur. Mana dulu? Ayam dulu ke telur dulu? Nak jadi hebat dulu ke ataupun ekspor bahasa kita dulu? Baik. Jadi kalau kita lihat, kalau kita betul-betul ikhlas kepada sejarah, bangsa Eropah, kalau kita nak ambil orang kata perbincangan yang asas, bukanlah yang terlampau detail, yang asas. Bangsa Eropah, dia menjadi hebat setelah dia mempelajari dalam bahasa asing dari diri dia. Kemudian mereka ada asbab kewujudan. Itu yang ada tu. Apa dia asbab kewujudan bangsa Eropah masa tu? Setelah jatuhnya Konstantinopel pada 1453. Asbab kewujudan mereka untuk sampai ke timur cari jalan lain. Tak nak lagi lalu jalan sutera. Jadi semua kekuatan digembeling, teknologi, kewangan dan sebagainya. Cari jalan lain, asbab kewujudan. Dan mereka sanggup belajar dalam bahasa lain untuk dapatkan merealisasikan asbab kewujudan mereka. Sehingga mereka memang tercatat dalam sejarah, memang tak boleh dinafikan mereka menjadi satu tamadun yang mendominasi sehingga kini. Tak dapat dinafikan. Jadi dekat sini, kalau kita patah balik tadi kepada persoalan Dr. Rahimah, bagaimana kita nak sampai kepada dalam konteks Malaysia, jati diri tadi ya. Jadi bagi saya, kalau kita nak perbincangkan urusan ni, kita kena ikhlas dengan diri kita. Ya. Semua orang di sini saya rasa memang merupakan seorang yang mencintai dia punya jati diri dia, ingin meningkatkan jati diri dia, inginkan supaya menjadi satu bangsa duduk berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Okay. Jadi semua nak macam tu, tak ada siapa yang tak nak. Namun terima dengan hati terbuka bahawasanya proses sejarah mesti dilalui. Bukan saya nak mencipta satu retorik yang baru, tetapi ini hakikat. Proses sejarah mesti dilalui. Al-Khwarizmi adalah bangsa Parsi, dia bukan orang Arab. Isaac Newton menulis dalam Latin, dia bangsa Inggeris. Maka nak menjadi bangsa yang mempunyai jati diri dalam konteks pelbagai sebenarnya, tapi kalau kita ambil sains teknologi sahaja, dia perlu mengambil ilmu itu dalam apa jua cara sekalipun. Tak semestinya bahasa Inggeris saja. Kalau perlukan bahasa Korea lah. Kalau bahasa Jepun lah. Tak jadi masalah lah. Ambil
Kemudian di peringkat bernegara asbab kewujudan. Kenapa Malaysia kena wujud? Apa yang kita nak bekalkan kepada pentas global? Apa dia? Kita nak bekalkan pergi ke marikh ke? Kita nak bekalkan teknologi boleh hilang di sini, timbul di sana ke? Apa yang kita nak bekalkan? Okay, so ambil ilmu tidak tertakluk kepada bahasa mana yang kita perlu gunakan. Ini sejarah. Ya. So, sejarah mencatatkan begitu. Ya. Hatta bangsa Arab pun pada peringkat permulaan menggunakan bahasa Greek, Yunani untuk mendapat ilmu terlebih dahulu. Baru dia jadi hebat dan kemudian bahasa dia. Okey, jadi pertama ambil tu. Kedua, asbab kewujudan. Maka semua pemikir negara perlu duduk dan jangan jadikan negara kita cacah merbah tak ada fokus. Mana dia? Kenapa kita nak lahirkan mereka 50, kenapa kita nak lahirkan 40% doktor? Kenapa kita nak lahirkan 50% kejuruteraan? Kenapa? Akhirnya kalau kita lihat, kita lahirkan semua je ramai-ramai tapi hasilnya tidak menyumbang kepada asbab kewujudan. Maka bila ada asbab kewujudan, ambil ilmu banyak-banyak, maka naiklah bangsa tu, timbullah jati diri dia, maka pada ketika itu bila kita ekspor kita punya kepakaran, maka bahasa kita, budaya kita akan dicerminkan dalam teknologi atau dicerminkan dalam ekspor kita. Dalam konteks bagaimana orang nak hadam, dia kena tahu bagaimana untuk berfikir dalam konteks bangsa yang menghasilkan. Ini agak kompleks. Satu cabang yang saya boleh sebut adalah bidang etnomatematik. Macam mana para profesor senior di Malaysia, diketuai oleh Prof. Syahari, Dr. Ma'rufah dan sebagainya, mereka mengkaji bagaimana sebenarnya cara pemikiran orang Melayu ataupun bangsa Nusantara. Sebenarnya bukan Melayu secara ni, tapi bangsa Nusantara kita kategorikan sebagai Melayu. Macam mana sebenarnya cara kita berfikir? Adakah kita ni mampu berfikir secara teknologi, secara logik, secara mantik? Dan adakah kita mampu berfikir secara mantik? Jawapannya ya. Cuma saya sebagai generasi baru mempunyai kritikan bahawasanya benda yang ditimbulkan adalah benda eksklusif. Sebab kita kena ingat, kita kena ikhlas dengan sejarah. Bangsa kita dulu ilmu eksklusif istana dan bangsawan. Jadi dalam kita nak mengagungkan kita punya sejarah yang lampau, kita kena ikhlas bahawasanya dulu bukan tidak mencerminkan realiti sekarang, di mana realiti sekarang adalah merakyat. Ilmu adalah merakyat, bukan milik eksklusif. Jadi ambil sejarah sebagai sumber kekuatan, namun implementasi ni pada sekarang adalah berbeza. Okay, jadi saya rasa begitulah saya boleh ulas buat masa ni. Jadi saya suka dengan apa yang Prof usulkan, iaitu asbab kewujudan, kan? Apa yang berlaku ni kita kena kembali kepada asbab kewujudannya. Jadi saya nak bertanya kepada Tan Sri, Tan Sri, kalau kita tengok isu yang kita bincang pada hari ini, sebenarnya dah banyak kali dibincangkan dah, bincang tentang bahasa, macam mana nak perjuangkan jati diri, nak mempukuhkan jati diri. Tapi dalam konteks realitinya, kalau kita tengok pada masa kini, kita tengok masyarakat berbilang bangsa kita, tidak kira Cina, India ke, yang kurang fasih penguasaannya dalam bahasa Melayu. Bahkan amat menyedihkan, masyarakat Melayu kita sendiri yang sebenarnya menghapuskan bahasanya sendiri. Jadi mereka bukan sahaja tak fasih dengan bahasa Melayunya, tetapi dengan sekarang ni lagi dengan perkembangan internet dan sebagainya, dengan penggunaan bahasa rojak, bahasa yang diringkaskan dalam email dan juga WhatsApp, tambah lagi menghancurkan. Jadi apa komen Tan Sri berhubung perkara ni? Silakan Tan Sri. Syukur. Selama 40 tahun saya berjuang benda-benda ini, mentadbirkan bahasa Melayu, saya menghadapi macam-macam cabaran. Dan sehingga sekarang cabaran itu tak dapat diatasi kerana sikap dan perangai tak ada kekuatan jati diri. Jadi itu cabaran. Jadi saya dalam Gapena dulu menentang nak dijadikan sains matematik dalam bahasa Inggeris. Bukan kita menentang bahasa Inggeris, sebab keadaan suasana di Malaysia tak sesuai. Jadi kami sangat menghargai selepas tu masa Datuk Najib dan juga Tan Sri Mahyudin memperkenalkan, memperkasakan bahasa Melayu
memertabatkan bahasa Melayu dan kita mengkasakan bahasa-bahasa asing. Ini yang baik. Bahasa Melayu tetap dihormati. Dia tunggak jati diri kita. Kalau kita hapuskan, habislah warisan teras peradaban kita. Manakala bahasa-bahasa lain tu penting untuk kita belajar. Bukan saja bahasa Inggeris. Kalau saja bahasa Inggeris bagi saya tak betul. Dalam dunia, bahasa-bahasa Inggeris bahagian kecil. Manakala bahasa Mandarin, bahasa Arab, bahasa Jepun, bahasa Korea, Jerman dan sebagainya, kita patut perkasakan. Dan kita patut perkasakan sebagai satu pusat pengajian tinggi bahasa antarabangsa. Saya lebih suka bahasa moden, bahasa antarabangsa. Jadi bangsa antarabangsa ini patut kita perkasakan. Kalau misalnya orang tu nak pakai agama, pandailah bahasa Arab, kita ada pakai rujuk. Tak bolehlah kita nak mewajibkan bahasa Inggeris tu kepada semua orang sedangkan dia digunakan hanya Amerika dan England. Sedangkan kalau kita pergi di Eropah, kita kena fasih bahasa Jerman, bahasa Perancis, Jepun, bahasa itu. Jadi hakikat inilah yang kita perjuangkan. Bila kita perjuangkan, orang kata konon kita menentang bahasa Inggeris. Tidak. Kita menghargai bahasa-bahasa dunia antarabangsa. Jadi misalnya kalau ustaz kita, dia pandai dalam bahasa Arab, kita berjanjungi. Kita tak mampu kita harapkan dia. Jadi dia terkia-kia nak belajar bahasa Inggeris dan naik pangkat. Semua dalam bahasa Inggeris tak baik. Saya rasa ini kami menentang. Jadi berdasarkan pada hakikat ini, saya berdasarkan pada surah Al-Hujurat, warisan peradaban satu bangsa, bahasa itu sebagai teras, budaya itu sebagai teras. Jadi kita kena hormat. Jadi syukur Alhamdulillah. Jadi berdasarkan pada sistem kita longgar, kita tak tegas, jati diri rakyat Malaysia yang tak kukuh dan kuat berdasarkan pada realiti perlembagaan sebagainya, maka kita dapati bahasa Melayu kita tak dihormati. Bukan tak dihormati, maknanya ada tak dihormati. Bukan kata tak dihormati. Sehingga pemimpin-pemimpin kita orang Melayu sendiri, bila saya tengok WhatsApp semua dalam bahasa Inggeris, berhujah dalam bahasa Inggeris, menulis, boleh. Tapi tengoklah tempat. Janganlah orang-orang Melayu kita depan nenek kita cakap bahasa Inggeris. Dan nenek tak kerti. Hormat. Tanda hormat ni paling penting. Dan itu juga pada bukan Melayu. Yang banyak dalam sistem perniagaan, dia tak terima hakikat bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Cakap masih telur dan tak menghayati dan sebagainya. Jadi kita nak mereka menguasai seperti Profesor Teo, Profesor Lim Swee-Tin. Misalnya beberapa orang tadi menguasai. Kami gembira, kami tak cemburu. Itulah warga negara Malaysia yang kita nak. Jadi berdasarkan pada hakikat ini, saya rasa kita dapati yang ketiga, cabaran pegawai-pegawai kerajaan kita. Beberapa kementerian, saya sendiri dengar. Maklum saya punya anak-anak murid ramai. Dia pun mengeluh, nombor satu baru. Bosnya asyik cakap bahasa Inggeris. Orang luar cakap bahasa Inggeris pun dia layan, dia lah apa-apa menunjukkan. Kononnya cakap mula bahasa Melayu, malulah. Jadi ini pun jadi cabaran. Kita tak ada jiwa dan perasaan. Sebab itu bila orang antarabangsa meletakkan Malaysia di antara negeri yang tak tentu hara jati dirinya tentang bahasa. Saya punya kawan-kawan, anak murid saya, maklum saya dalam ilmuan banyak, saya dah pergi seluruh dunia. Kamu mengapa tak datang Malaysia? Ayuh, susahlah kata, kami nak belajar bahasa Melayu. Tapi orang bila soal dalam bahasa Melayu je jawab bahasa Inggeris, baik kami pergi Indonesia dengan Brunei. Itu andaian tau. Jadi di Malaysia, Melayu pun dah tak tentu hara, apakah lagi yang bukan Melayu, tak ada jiwa dan perasaan bahawa menghormati jati diri Malaysia dari bahasa Melayu. Ini cabaran yang kita hadapi. Dari segi ilmu pendidikan pun saya sanjung pada UKM dan juga Profesor Rizal UPM nak mendaulatkan bahasa Melayu. Sebab warisan bangsa, satu budaya itu kalau kukuh, bahasa dia. Janganlah bahasa pinjam-pinjam. Tapi bahasa lain itu boleh kita guna nak menambahkan ilmu. Tapi jangan dia mendasari menjadi induk kepada kita. Jadi saya dapati dalam hal ini cabaran yang kita hadapi dari semua golongan. Pemimpin politik, pentadbir kerajaan, pegawai kerajaan, guru-guru dan sebagainya mesti ada sikap kasih sayang pada bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan di samping kita mempunyai kepakaran atau ilmu dalam bahasa-bahasa lain. Sebab itu kita menentang bahasa Inggeris dalam diwajibkan dalam matematik, digugurkan bahasa Melayu sehingga inilah satu usaha memusnahkan bahasa Melayu dalam peradaban sains dan teknologi. Sedangkan kita tengok sains teknologi macam Prof banyak universiti itu, saya kagum. Orang kita bertaraf dunia
dalam bahasa Melayu. Jadi bila dah fasih, bagi saya ilmu tu penting. Bila ilmu dah penting, orang yang luar datang kat kita, dia tak berilmu. Tak kira apa bahasa. Oleh kerana di Malaysia bahasa Melayu, dia akan mendalami bahasa Melayu dengan mendalam di tempat mereka. Di Korea, di Jepun, di Perancis sebagainya. Ini saya mengalami. Mereka datang jumpa saya fasih. Walaupun bahasa tak tahu, lama-lama dia belajar, tak sampai setahun. Bahasa Melayu di antara bahasa yang mudah dalam dunia. Betul, Prof. Ini yang kadang-kadang saya tak terjawab, Prof. Ada dulu masa tu saya ke Indonesia, ada seorang profesor di sana, dia tanya, dia tahu dah jawapannya tapi dia saja dia nak tahu daripada mulut saya kan. Dia kata, saya pelik lah kenapa orang Malaysia, sesama orang Malaysia, terutamanya Melayu dengan Melayu, bercakap dalam bahasa Inggeris. Padahal boleh cakap bahasa Melayu. Dia kata lain lah kalau yang dicakap tu adalah mungkin daripada yang lain, bangsa yang lain. Begitulah kira-kiranya. Dia kata kami Indonesia memang bercakap bahasa Indonesia sentiasa. Tengok orang luar pun cakap bahasa Indonesia. Bagi saya, lagi. Dia mengada-ngada. Orang Melayu ni mengada-ngada. Tak tentu harap. Dia tak jelas. Mudah terpengaruh dengan orang luar. Itulah kita tak mau Melayu yang macam itu. Kita nak bersemangat, ada jati diri, ditunjukkan contoh tauladan kepada orang bukan Melayu, bersama-sama kita satu keluarga Malaysia menguasai bahasa Melayu. Betul, Prof. InsyaAllah, Prof. InsyaAllah. Betul. Negara kita. Jadi saya nak minta pendapat Prof. Rizal juga. Prof. Rizal, macam mana agaknya kan dalam konteks sains dan matematik ni lah, kita nak tengok nasib bahasa Melayu ni dalam menghadapi globalisasi mungkin. Mungkin Prof boleh komen. Silakan, Prof. Terima kasih. Tadi nak isu yang bangsa kita tak berbahasa dengan secara berbudaya. Ya. Kita pernah bincang sebelum ni 2-3 hari lepas, Dr. Rahimah Tan Sri pun semalam. Saya punya andaian saya, ataupun kalau bahasa pinjaman dia conjecture saya, ialah sebenarnya bahasa senggang orang Melayu di tanah Melayu, di Malaysia, huru-hara. Dia tak cukup subjek dan predikat dia. Bila dia berbahasa, dia sembrono, kami orang, kau orang dan sebagainya. Jadi bila kita membesar, dihidangkan lagi pula dengan filem ataupun hiburan-hiburan yang macam Tan Sri sebut tak entu hala, kan, yang memang langsung tak ada susun atur ayat ni yang kemas, maka bangsa yang lahir daripada paradigma yang itu yang betul, sebab dia nampak dekat televisyen, dia nampak semua orang, jadi maka umur dia setahun, 2 tahun, 3 tahun dia membesar, jadi itulah betul bagi dia. Hatta cikgu pakai Dr. Rahimah pakai pakaian Ultraman pun jadi benda yang betul lah sekarang dekat sekolah. Macam mana? Pakai jadi inilah bangsa kita. Tapi tak apa, nanti dulu sebelum yang tu. Jadi betul. Prof, yang tu kan Prof, rasa macam mungkin kita kena sarankan sesuatu lah. Ya, sebab sedih bila tengok macam, minta maaf lah kepada para guru ya. Bila hari guru seolah-olah macam guru pula yang ingin menjadi pelajar. Patutnya pada hari guru adalah hari yang memuliakan guru. Ni guru pula kena pakai baju sekolah dan bertindak sebagai kanak-kanak pada waktu itu ataupun pelajar. Jadi boleh sambung ya Prof. Rizal, sorry, memaafkan saya. Jadi dekat situ bila secara umumnya pemuda-pemudi berbahasa begitu, lahirnya generasi yang begitu, maka bila kita lihat kepada sains dan teknologi, dia bukan isu bahasa Melayu, bahasa Inggeris lagi tak. Dia isu dia, adakah generasi itu mampu untuk menggarap ilmu? Dalam bahasa Melayu sudah tentu tidak boleh, sebab dalam buku yang dihidangkan adalah yang penuh dengan ayat yang sempurna. Dia tak faham, bahasa Inggeris apatah lagi. Jadi isunya, berbahayanya masalah ini, masalah akan mungkin terhasil generasi yang tidak mampu memahami ilmu. Itu nombor satu, tak kira bahasa apa pun. Sebab bagi dia, bahasa buku tu, ini bahasa buku. Dan tambahan pula, dalam keadaan sekarang, kejayaan, kalau kita nak katakan kejayaan, kalau sekiranya diukur dengan wang ringgit, boleh berjaya dengan cara tidak tentu hala. Boleh berjaya, apa saya pun tak tahu, jadi YouTube apa benda tu yang popular di YouTube, pun boleh buat duit, huru-hara sikit dapat duit. Kan, main game pun boleh buat duit. TikTok, jadi kalau TikTok ke? Kita pun tak tahu TikTok ke. Sekarang itu WhatsApp je tu, sebab kita main WhatsApp je Dr. Rahimah. Jadi jadi benda-benda yang begini menghasilkan satu acuan ataupun acuan baru, bahawasanya paradigm betul itu dah berubah. Paradigm benar tu dah berubah.
Dia dah jadi hampir kepada, kalau minta maaf dengan izin kalau bahasa Inggeris, independent of language values ataupun dia merdeka daripada elemen-elemen budaya dan bahasa. Kejayaan dah tak terlibat. Sebab dia kata saya pergi sekolah pun saya boleh jadi kaya. Banyak ada iklan yang pelajar-pelajar yang boleh beli rumah, akan pelbagai di media sosial. Dia boleh beli kereta dengan hanya menjadi seorang yang popular di YouTube. Dan bahasa cacar merbah. Maka dekat sini bila nak jawab secara rumusan soalan Dr. Rahimah tadi, cabaran bahasa lebih kepada saya adalah cabaran budaya. Maknanya bahasa sudah tentu adalah sesempurna yang mungkin dalam cuba menyampaikan ilmu. Tapi bila budaya tu tidak memahami bahasa, saya bangsa, contoh, saya generasi TikTok ataupun saya generasi YouTube. Kami orang WhatsApp apa benda kan, bila baca buku tak faham. Contoh, sebatian kimia merangkumi, dia dah pening dah, dia sebatian je dia dah pening. Dia dah pening dah perkataan bahasa. Kalau matematik, hasil tambah aja dia dah, dan dia dah ni, yang dia dah serabut. Dia tutup buku, tak nak belajar. Jadi tak payah cerita bahasa Inggeris lah, lagilah. Maka oleh itu bagi saya memang Tan Sri sebut benar, dia adalah urusan kerajaan dalam hal ni. Dia dah melampaui ruang lingkup ahli akademik, sebab ni adalah berkenaan dengan acuan yang dibawa oleh hedonistik, oleh budaya hedonistik. Acuan yang dibawa oleh budaya hedonistik tak mampu ditangani setelah mereka laluinya berapa tahun? 19 tahun? 20 tahun baru masuk kampus. Tak mampu nak tangani. Kita tak mampu. Kita hanya boleh nasihat pada umur 21, 22, 23, tapi lepas tu dia tak jadi kan. Sebab kita pun jumpa 3 jam seminggu. Betul. Baik, jadi itulah saya punya ulasan kepada soalan tadi. Terima kasih Prof. Itulah kadang bila saya baca WhatsApp kan, anak-anak muda hantar mesej rupanya aku, AQ tu aku rupanya. Jadi saya kata apa benda rupanya aku, Prof Tan Sri, masya-Allah. Ada satu lagi isu yang kita nak bahaskan pada hari ini tentang kursus TITAS, Tamadun Islam dan Tamadun Asia serta Kenegaraan yang telah memang diperkenalkan lama lah di IPT Malaysia sehari dengan falsafah kehendak negara. Namun beberapa tahun lalu kalau kita tengok Tan Sri, kita tengok ada permintaan nak memansuhkan kursus itu. Jadi bagaimana respon Tan Sri berhubung hal ini? Kita seolah-olah ke arah zaman mundur ke belakang. Jadi baru-baru ini dalam parlimen mengatakan bahawa TITAS, Perhubungan Tamadun Melayu, Tata Negara nak dihapuskan atau nak dipinggirkan macam mana cara. Ini satu fahaman gagasan yang mengarutlah. Itu seolah watak robot nak dilahirkan, tak ada jiwa dan perasaan kasih sayang. Itu dia. Tapi kita boleh baiki baliklah. Mungkin pandangan tu dalam parlimen. Jadi berhubung dengan ini tentang bahasa ni, tentang dalam pengajian tinggi juga, saya nak sentuh selain daripada TITAS dan sebagainya, pengajian tinggi kena main peranan penting. Kalau diarahkan ISI itu wajib, universiti lain pun turutlah nak gila ranking. Saya gunakan istilah gila ranking. Sebagai Chancellor pun beria-ia gila ranking. Sehingga saya di-interview di UMK, dia tanya berapa Prof yang ISI apa? Profesor Samsul sebagai pengurusi, jangan layan tu semua. Profesor Latif lebih hebat daripada ISI. Itu saja, senang. Tapi sekarang kenaikan pangkat yang diutamakan ISI antarabangsa kononnya. Jadi saya berpendapat sebelum kita pergi pada tamadun, di universiti dulu warisan peradaban Melayu, ilmu dalam bahasa Melayu ini kena diperkas. Kementerian Pendidikan, Pengajian Tinggi, pelajaran kena main peranan penting, iaitu jangan mewajibkan karya esai itu. Yang penting karya yang berfaedah kepada negara, masyarakat supaya kita maju jaya. Ini diamalkan sebagai bahasa di China, di Jepun, di Australia dan sebagainya. Bukan bahasa Inggeris. Ayat esai kena ayat bahasa Inggeris. Bila ini dilakukan, dia membantu wawasan peradaban dan akhirnya buku, penerbitan buku orang malas nak menulis, jurnal-jurnal tempatan pun dalam bahasa Melayu kurang. Ini kesan dia. Kita membunuh warisan dalam bahasa Melayu. Jadi Kementerian Pengajian Tinggi kena ambil kira penting. Sekarang orang dah bergolak.
yang dah berolak. Jadi kena menghasilkan untuk faedah masyarakat dan berkhidmat kepada masyarakat. Jadi dalam konteks ini, khusus yang berkaitan dengan tamadun itu ialah wajib, penting. Sebab kita dah mengalami perjalanan hidup yang tidak mengisahkan warisan peradaban Melayu, Islam, bahasa Melayu dan sebagainya, kucak-kacir. Jadi tak ada satu gagasan macam di Jepun, Korea, semua. Jerman dia ada gagasan. Kita terombang-ambing nasib-nasib pada siapa pemimpin politik. Jadi bila baru suara dalam parlimen, ramai tak setujulah. Saudara anak muda yang menjadi wakil rakyat yang ingin pemurahan, boleh kita duduk ronding. Jangan cejaskan warisan datuk nenek kita yang berbudaya tinggi yang dihormati oleh dunia. Jangan jejas, ini peradaban kita. Jadi kita kena didik lah. Sebab dalam sistem pendidikan ada masalah dapat menjiwakan anak muda, mewarisi peradaban Melayu. Sebab tu kita wajibkan kita di universiti. Saya bila tengok tu, kita boleh fikirkan, jangan dibuang, jangan dihapuskan, tapi kita boleh baik pulihkan, memperkemaskan. Contohnya, kita saya pernah komen, masih gunakan hafal untuk peksa tau, lulus. Jadi budak tak kisah, dia pun. Tapi amalan tak ada, tak guna juga. Bagi saya, titas patut diteruskan dan nak menjiwa pengalaman yang baik kepada pelajar-pelajar, amal, 50% praktikal. Bagaimana nak realisasikan adab peradaban kita di keluarga kita, di kampung kita dan sebab khidmat masyarakat. Ini yang paling penting dalam konteks peradaban, bukan dihapuskan. Jadi bila dah ada asas kuat, barulah kita jiwa rakyat Malaysia yang mempunyai kekuatan jati diri, tak kira apa bangsa. Bahasa Melayu, agama Islam dihormati, nilai-nilai bunyi dihormat. Jadi bila dah dihormati, bila dah sebagainya, barulah kita dapati kita ialah dari pewaris peradaban Melayu yang berbudaya tinggi diterima oleh dunia. Sebab tu orang dunia, seluruh dunia suka datang ke Malaysia mewarisi peradaban Melayu, nak kahwin dengan perempuan Melayu. Kerana apa? Kerana mempunyai kesopanan, budi bahasa, hormat, menghormati, tata tusila, penuh adab dan sopan. Inilah yang dididik dalam titas. Betul. Dalam sains teknologi tak ditegangkan. Jadi bila dah dididik dalam hal ini, kita amalkan, kita seronoklah jadi pewaris Malaysia yang mempunyai jati diri rakyat Malaysia, berbilang bangsa, Islam dijunjung, adat dan warisan dikendung. Jadi saya nak ingatkan lagi sekali, yang berhormat, yang memukakan tu, berfikir-fikirlah, bukan bertaubatlah, berundinglah dengan kita. Ilmu tu bagus, tapi tak bijaksana. Jadi saya tetap menentang. Ini perosak bagi saya. Jadi kita dalamkan ilmu. Bagi saya yang paling penting ialah kualiti ilmu. Kita didik anak kita berilmu dan mengamalkan kepada masyarakat dan kepada negara walaupun dalam bahasa Melayu, terutama sekali dalam bahasa Melayu. Jadi kita mewarisi peradaban Melayu nilai tinggi, tetap kekal. Macam Profesor Rizal. Tengok, dia belajar banyak di luar negeri tapi jati diri Melayu kuat, dapat naikkan UPM dalam bahasa Melayu dengan Profesor Syahril. Kita rasa gembira. Saya sebagai pejuang bahasa dah boleh rasa gembira mempunyai tokoh-tokoh ini. Daripada tokoh-tokoh yang cakap Inggeris pun tak pandai, tapi nak bahasa Inggeris pun nak di ranking dunia. Kita merosakkan kita. Jadi kurang daripada itu, saya berharap berdasarkan pada teguran yang berhormat tadi itu, di kerajaan kena sedar, kerajaan tinggi kena kaji balik, jangan memaksa orang ISI, bahasa Inggeris sebagainya, dan fungsi Dewan Bahasa dan Pustaka nak dipertingkatkan. Selama ini Dewan Bahasa dan Pustaka jadi badan penasihat. Bukan badan penguat kuasa. Dia tak ada kuasa. Jadi ada kan kata kami sudah cadangkan masa Kapena dulu, Dewan Bahasa mempunyai penguatkuasaan. Macam mana kita bincanglah. Seperti di Perancis, di Thailand, tak gunakan bahasa Perancis kena bawa mahkamah. Tapi kita hanya majlis bandaran saja yang boleh bertindak. Kalau kita turun, itu pun jadi isu politik. Kalau orang politik masuk campur, boleh ronding balik. Ini tak boleh. Berkaitan dengan jati diri satu bangsa, negara Malaysia tak boleh kompromi. Kita boleh ingat-ingat. Sebab tu saya rasa dalam sistem pendidikan kita berhubung dengan titas ini berterusan bukan sahaja di kerajaan tinggi, tapi di peringkat bawah lagi didikkan peradaban. Sebab saya masih ingat lagi belajar perkataan peradaban ni saya tahu apabila saya di profesor. Menghayatilah. Sebelum tu tak ada. Asas sejarah, budaya, bahasa.
Padahal inilah konsep peradaban. Kena didik pada anak-anak. Sebab ibu bapa kita tak faham pasal peradaban. Kau tak ada peradaban. Tak ada. Dia akan kata kau tak beradab ke. Jaga nama baik. Jadi ini diamalkan daripada kecil. Dan bila di universiti pun kita amalkan secara praktikal. Universiti. Sebab tu saya kata kita rombak. Adakan kursus itu, teori 50%, 30%, 70% amalan. Khidmat masyarakat. Ini sangat penting. Kita ni asyik tumpukan kepada ISI, menulis artikel dalam bahasa Inggeris. Kita layan kendak orang, kendak 2-3 orang dia yang menabak meniaga benda-benda tu. Sedangkan di Malaysia tak ada begitu faedah. Dalam hal kita nak artikel yang dipahami oleh rakyat kita dan orang lain akan datang nak belajar budaya bahasa kita dan seterusnya kita menjadi juara kerana kita negara bangsa yang berilmu. Ini yang orang nak, yang beradat bersopan. Tengok orang datang kebanyakan orang nak kahwin dengan perempuan Malaysia. Itu yang kita dengar. Tapi yang berilmu beradab ada. Kalau di UPM saya tengok ada. Kami gembira. Tapi lebih gembira lagi apabila ilmu yang dipelajari itu dalam bahasa Melayu. Bila dia tak faham bahasa Melayu, mereka belajar bersungguh-sungguh. Oh, tu saya kagum. Saya mengalami benda masa saya di profesor, semua berjumpa-jumpa. 3. Akhirnya dia cakap, bahasa Melayu senang lah. Tapi saya tak senang bila pergi bercakap dengan orang luar sana menggunakan bahasa. Itu tak pasal dia layan hidup orang. Belajar. Jadi saudara jadi duta kita. Jadi saya ambil kesimpulan. Yang berhormat yang tadi kemukakan nak hapuskan tatas negaraan, janganlah mengarut. Fikir-fikirlah. Jangan nak membuatkan nafsu orang muda. Ke orang ke nak layan perasaan. Bagi saya mungkin nak melayan perasaan untuk tujuan politik. Kodong anak muda benda-benda dia kita layan. Akhirnya kita layan engkau orang, aku cakap yang kurang biadab, bersopan santun gitu, merosak nilai jati diri Malaysia. Jadi saya menyeru itu juga kepimpinan negara berterusan mentabak kawasan budaya Melayu, pastikan pegawai-pegawainya dalam bahasa Melayu. Saya tengok sendiri cakap Melayu pula macam soalan paling hina. Ini kena atasi. Yang kedua, parlimen. Pastikan speaker tu jangan lembir, dia asyik ingat, tapi apa? Bahasa Melayu dalam parlimen wajib. Tapi bila saya tengok akhir-akhir ini dah bahasa Inggeris pun boleh, dah tak kena warning. Dulu mula-mula dengan izin tuan speaker. Sekarang dah tak ada, dia rempuh. Jadi ini tak ada ketegasan. Dan seterusnya kita nak kerajaan tempatan, kerajaan melestarikan bahasa Melayu di peringkat-peringkat awam, di papan tanda dan sebagainya. Saya tengok di Malaysia, pas saya lalu di highway, di bandar-bandar, masih lagi bahasa asing digunakan bermaharaja lela, tak ada kawalan. Ini penguatkuasaan tidak ada. Dan yang paling penting, kita satu keluarga Malaysia bersama-sama berbahasa Melayu, bahasa perasaan kita, peradaban kita, bahasa perpaduan, bahasa negara. Itulah bahasa kebangsaan. Itulah jati diri. Jadi dengan pakaian, bila majlis resmi, kita pakai baju Melayu. Bila majlis seperti orang Arab dengan dia punya jubah, dengan ketayap dia apa sebagainya. Begitu juga macam Raja Bhutan. Pakaian dia mana-mana dia bangga. Kita ni lain. Dan seterusnya kita kena hormati juga hal-hal ini supaya kita ni bertaraf antarabangsa. Bukan menunjuk pakaian, bahasa tak ada. Yang penting ilmu. Mana kita pergi dalam hutan pun macam Prof katakan tadi, kalau kata dah berilmu, dah peradaban, tetap berkembang. Sebab kita membawa muka empire di hutan itu sebagai satu kota peradaban baru. Jadi ini yang saya ingin nak bagi pandangan. Jadi pandangan yang berhormat tu dah menjadi isu sekarang. Boleh berdialog dengan kita. Kita pun tak boleh fikir kerana dapat budak-budak cerdik ni bagus kita nak. Tapi jangan tak bijaksana. Cerdik yang menghancurkan nak melayan perasaan orang muda, kau orang, aku, kau sebagainya. Jadi konon tujuan politik tu tak baik. Sebab kita nak melayakan negara Malaysia yang berperadaban, berteraskan budaya Melayu, berteraskan Islam, yang penuh adab, sopan, santun, budi bahasa, berdasarkan akhlak, syariah, adab dan tata susila, hormat menghormati dan tidak prasangka buruk. Yang dalam hal ini kita positive thinking, tegur menegur antara satu dengan lain. InsyaAllah kekuatan jati diri Malaysia
berbilang bangsa, berteraskan budaya Melayu terus berkekalan, dan seterusnya kita tidak maulah besok hari perkahwinan pernikahan orang Melayu besok dah mula kata tutup aurat. Jadi tutup aurat dia pakai topi cowboy. Boleh juga. Jadi misalnya besok masa baju pernikahan pun dah gunakan bahasa Inggeris, tak ada bahasa Melayu. Kita paling khawatir kalau institusi istana besok ataupun dalam baju-baju pun dah gunakan bahasa Inggeris. Tapi sekarang alhamdulillah kerajaan kita mempunyai kekuatan jati diri. Kita kena mengawasi peranan ilmuwan, budayawan seperti saya dan kawan-kawan yang lain terus mengemarak, tegur dengan ikhlas, penuh kesopanan dan sebagainya. Harapnya begitulah Prof. Itu insyaAllah kita menuju kejayaan. Kita berharap pihak berwajib kita berharap pihak berwajib tu mendengar apa yang kita bincangkan pada hari ini dan mohon untuk ambil tindakan lebih tegas lah. Agar jadi, kita akan datang ranking untuk naikkan pangkat, pastikan bahasa Melayu diutamakan, khidmat masyarakat diutamakan, tak kira apa bangsa asal rakyat Malaysia. Yang ketiga demi negara dan sebagainya. Papan tanda kita semua dah dalam bahasa Melayu seperti saya pergi di Korea, Perancis, Jepun, China, semua dalam bahasa Melayu. Ada bahasa Inggeris dipercakap. Kita perangai watak kita tak ada kekuatan jati diri. Ini kita patut hapuskan dan insyaAllah dengan ada ini jati dirilah menyatu padukan kita sebagai rakyat Malaysia. InsyaAllah Prof. InsyaAllah. Jadi Prof Rizal, berhubung dengan isu TITAS tadi, apa pendapat Prof sendirilah sebagai pakar matematik? Mungkin boleh kongsikan? Ya, dalam isu TITAS saya setujulah dengan Tan Sri tadi. Dalam sebenarnya dekat dalam bidang sains sendiri pun di UPM kita ada subjek falsafah sains dan kita sampaikan kepada pelajar benda yang asbab kewujudan, tapi dia belum sampai lah, dia tak sampai lagi kepada tu. Cuma kita usahakan kenapa, sebab dia nak belajar sains. So apa dia punya asas dia, apa kisah di sebalik yang dia berada di fakulti sains tu. Kan? Apa sebab dia sebalik dia berada untuk masuk makmal tu, kenapa dia belajar matematik tu. Jadi kat situ memang TITAS ni macam abang dia lah, abang kepada falsafah sains tu. Falsafah sains adalah subset, set yang kecil daripada tamadun. Jadi kalau subjek ketamadun tu hilang, maka subjek falsafah sains tu sendiri pun dah jadi satu benda yang tidak perlulah. Maka secara rumusan dia, saya rasa itu adalah satu pendapat yang sembrono, tidak ada kajian yang mendalam dan perlu saya semacam saya sebut semalam, kita tak perlu bagi mempopularkan idea ni sekalipun. Jangan bagi ruang masa langsung pun kepada idea yang tak ada manfaat ni. Namun kita tahu pemikiran rambut sama hitam, hati lain-lain, maka kita kena ni jugalah, kena ajukan pendapat kita. Mungkin kalau kita diam, orang ingat kita akur. Okay. So maka oleh itu tak setuju langsung lah yang TITAS ni patut dihapuskan. Dia mesti dikekalkan dengan penambahbaikan seperti Tan Sri sebut. Betul Prof, saya setuju dengan pendapat Prof itu. Jadi kita pergi kepada soalan yang terakhir ya, Tan Sri, Prof. Saya mulakan dengan Tan Sri dulu. Jadi kalau kita tengok pada perkembangan industri 4.0 ataupun I 4.0 ni yang melibatkan sistem cyber physical. Jadi kalau kita tengok ada kewujudan artificial intelligence dan beberapa yang lain pada ketika ini. Jadi apakah dia mungkin industri 4.0 yang dikatakan cyber physical ini yang merupakan cabaran utama kalau kita tengok sekarang dalam usaha untuk memperkukuhkan jati diri rakyat Malaysia. Jadi Tan Sri sendiri, apa harapan Tan Sri untuk kita imbangkan, apakah ada usaha-usaha kita untuk mengimbangkan era 4.0 ini dengan pengekalan jati diri pada masa kini? Silakan Tan Sri. Kita kena terima hakikat bahawa generasi sekarang memerlukan putih dan juga kepentingan cyber alam maya. Ini kita kena terima hakikat. Tapi dalam masa yang sama, kita kena memang penting menapis, meneguh. Ini yang paling penting. Kita bukan menghalang. Kadang-kadang orang kata kita menghalang, tak ada. Kita meneguh supaya jangan dia mencemar warisan jati diri Malaysia, ras Melayu dan Islam. Ini yang pertama, yang pastikan. Jadi kalau misalnya kita tengok ada media baru,
yang menggunakan melacurkan bahasa Melayu dengan kata-kata yang tak senonoh dan sebagainya, kita menentang. Jadi B40 tadi yang saya katakan main peranan tadi, supaya mengawasi dengan baik, kena diawasi benda-benda ni. Yang seterusnya, saya berpendapat dalam mengharumi kecemerlangan dunia sekarang, kita kena dimakikan B40 ini main peranan penting. Jadi peruntukan kerajaan dan sebagainya kena diperkasakan. Bukan saja itu, perancangan yang teratur dan satu program menentang atau melawan cyber ataupun cara maya yang bercanggah tu kita kena tegur. Sekarang saya tengok setengah jam dia bercakap, engkau orang aku, engkau dengan kata-kata yang tak baik. Jadi mesti ada satu komiti tentang kuasa pemantauan, menegur dan seterusnya. Kalau ada undang-undang, hukumlah mereka. Ini bukan masalah bebas demokrasi. Kadang-kadang kita kata demokrasi sedap cakap saja, bebas pun sedap cakap. Tapi dia kena tertakluk kepada undang-undang negara, perlembagaan negara, nilai murni budaya kita, adat kita, Islam dijunjung, adat dan warisan dikendung. Jadi dalam hal ini, dalam menangani masalah B40 dan sebagainya, nak menceriakan suasana itu, kita kena berpandukan kepada warisan peradaban Melayu berterakan Islam dan nilai-nilai murni bangsa lain. Yang pertama, beradab. Nilai beradab ni kena. Walaupun banyak ulang-ulang ke, dalam filem ke, dalam apa cerita ke, dalam ceramah, beradab ni sangat penting. Yang kedua, bersopan santun, berbudi bahasa. Dan membawa bahasa Melayu. Kita pulihkanlah masalah yang kita hadapi sekarang ni. Kita tak mahu gejala ini menjalar di kalangan B40 atau generasi muda yang nak berjaya dalam kerjaan mereka. Dan yang paling penting, kerajaan kena tegas, bukan berdasarkan bebas ataupun berdasarkan politicking mind, minda politicking untuk menarik perhatian generasi muda lah, nak menarik perhatian orang yang tak menentang. Tak ada. Kita kalau ada gagasan, para ilmuwan akan sokong. Bila dah ilmuwan sokong dalam sistem pendidikan kita akan sokong berjaya dalam sistem pendidikan, maka kita dapat melahirkan satu masyarakat warga Malaysia bersopan santun, berbudi bahasa, bahawa kita ada raja, itulah ketua kita. Kita ada budaya, itulah budaya Melayu berterakan Islam dan nilai-nilai bangsa-bangsa. Jadi dalam hal ini saya ingin menegaskan bahawa penguatkuasaan itu pun kena ada. Sebab tu Dewan Bahasa diberikan kuasa penguatkuasaan dan juga speaker parlimen di negeri-negeri pun kena kuat. Jangan main ingat warning, tapi masih lagi bermaharajalela, tak bersopan, bahasa kasar, bahasa Inggeris digunakan. Jadi tak ada minta izin dan sebagainya. Jangan ada pula saya tengok wakil rakyat, kejap-kejap minta izin, kejap-kejap minta izin. Sampai bila nak minta izin? Bahasa Melayu tak digunakan. Jadi saya rasa kita kena ubahlah pemikiran kita. Saya tertarik bila tanya urusan satu bangsa di dunia. Saya pergi dah hampir seluruh dunia. China, India, Korea, Jerman, Perancis. Allahu Akbar. Mereka mewarisi peradaban kita, peradaban mereka dan bahasa mereka sanjung tinggi. Ini berbeza dengan negara kita yang cacar marbah. Ada, alhamdulillah, di bawah kerajaan dan di bawah institusi gajah, tapi dari berhubung dengan rakyat dan sebagainya bercelaru. Jadi apa yang kita harapkan, pegawai-pegawai kerajaan pula dan pemimpin-pemimpin atasan pula mempunyai sikap bersopan santun, berbudi bahasa, jangan prasangka buruk kepada pegawai-pegawai bawahnya, saling hormat, menghormati sebagai manusia, nilai-nilai murni yang dituntut beradab yang dalam Islam dan nilai murni yang lain, supaya kita dapat mewujudkan suasana pejabat, suasana keluarga, suasana masyarakat yang mewarisi peradaban Melayu, berteraskan Islam dan nilai-nilai murni. Terima kasih. InsyaAllah. Terima kasih Tan Sri. Ya. Kita berbalik kepada Prof. Rezal. Apa komen Prof. Rezal terhadap isu artificial intelligence dan sebagainya tadi? Baik. Untuk memenuhi industri 4.0 tadi. Silakan. Terima kasih. Baik. Fenomena IR 4.0 adalah peluang terbaik untuk mengangkat jati diri bangsa kita.
Ya, memang telah banyak kali diperdebatkan di kalangan sejarawan sains. Saya fokus kepada sains. Bahawasanya ada beberapa bangsa yang terlepas kapal banyak kali. Dia terlepas kapal industri menggunakan tenaga wap. Dia terlepas kapal industri tahun 70-an. Dan kini sekarang ni kita industri IR 4.0. Jadi adakah soalannya kita nak jadi bangsa yang terlepas kapal sekali lagi? Ya. Dan saya melihat ini sebagai satu pemangkin kepada asbab kewujudan tadi. Peluang ni perlu diambil. Jadi oleh itu izinkan saya nak kongsi semula slide sebab dalam slide saya ada mengakhiri perbincangan kepada bagaimana nak mengangkat asbab kewujudan tu, dan dengan hasil naiknya asbab kewujudan maka kita bertingkatkan kembali jati diri bangsa, memperkuat kembali martabat bangsa kita sebab kita telah mengupayakan diri kita di peringkat global. Jadi saya share sebentar. Baik, ini adalah slide yang tadi tu. Jadi ini berkenaan dengan memperkasakan status China menggunakan matematik dan artificial intelligence tadi. Dan ini adalah satu perkara yang tidak boleh dinafikan lagi ya. Jadi bagaimana kita nak mengangkat? Kalau kita lihat senario dia ataupun pementasan isu AI sebenarnya adalah pementasan isu bagaimana sesuatu negara bangsa itu lebih hebat daripada negara satu lagi. Okey, kenapa saya sebut pementasan? Ada beberapa benda, contoh katakan kita ekspor budaya, katakan K-pop, K-pop. Pementasan mengeksport budaya K-pop bukan nak menunjukkan kehebatan. Dia tidak relevan dengan kehebatan. Pementasan sebenarnya dalam sejarah, pementasan Formula 1 adalah pementasan siapa mempunyai jurutera yang lebih baik. Pementasan Olimpik adalah bangsa mana yang mempunyai kekuatan fizikal yang lebih kuat. Maka dari konteks AI dan AI 4.0 adalah pementasan di peringkat global siapa yang mendominasi global ni, dunia yang kita duduk sekarang. Kerana melalui AI dan bidang yang mendokongi seperti matematik, ianya menjadi satu perkara yang akan menghak upaya bangsa tu menjadi, kita tak pakai istilah penjajah lagi dah sekarang, tetapi kita panggil bangsa dominan. Okey, jadi hasil daripada apa yang saya sebutkan tadi, maka saya petik. Okey, ini Huawei, saya nak share lah, saya kongsikan. Di Huawei 700 ahli matematik. Mereka mempunyai 700 ahli matematik untuk menghasilkan teknologi. Okey, jadi ialah forum yang lain di sini. Kalau saya patah balik slide, di Microsoft pun ada jabatan matematik, di IBM pun ada jabatan matematik. Kalau di peringkat bernegara, National Security Agency pun ada jabatan matematik dia. Baik, okey. Tapi yang ini ialah forum yang lain. Terus saya simpulkan di mana sini sebenarnya. Iaitu surah Al-Anfal ayat 60, dan sediakanlah untuk menentang mereka musuh yang menceroboh segala jenis kekuatan yang dapat kamu sediakan. Bagi saya ini falsafah saya. Kalau saya bawa slide ni pun, kalau saya hadapi dengan pelajar saya dan sebagainya, inilah tujuan kita sebenarnya. Tujuan kita sebenarnya adalah meningkatkan kekuatan kita. Sudah tentu ayat ni bercerita tentang sediakan kuda dan sebagainya. Ya. Tetapi dalam konteks zaman moden, kekuatan kita adalah pada ilmu yang kita garap, gunalah bahasa apa sekalipun yang akan mengangkat martabat kita. Jadi gunakan senario ataupun suasana IR 4.0 ke arah keuntungan negara bangsa kita, mengangkat jati diri kita. Jangan gunakan IR 4.0 sebagai penumpang, dan maka kita akan terlepas sekali lagi kapal ni, sekali lagi kita akan terlepas sekali lagi. Dan saya secara pengamatan peribadi, bila saya lihat kepada kejayaan anak bangsa kita yang lahir tahun 70-an, yang sebaya dengan saya, yang mengharungi tahun 80-an, 90-an dan sebagainya, kita dapati bahawasanya ada satu cabaran yang sangat getih, iaitu bila kita berhadapan dengan orang yang tidak mempercayai hasil watan kita. Hasil daripada anak bangsa kita yang terdidik pada tahun 90-an menggunakan bahasa kebangsaan. Jangan lupa, KBSM menggunakan bahasa Melayu. Dan saya pernah berkongsi satu YouTube, bagaimana satu syarikat, memang syarikat anak Melayu kita,
yang telah diiktiraf oleh bangsa asing sekiranya dia berada di Eropah ataupun di Amerika, dia setaraf atau lebih hebat daripada Google dan daripada Amazon dan sebagainya. Jadi dekat sini sebenarnya manusia insan tersebut dia melalui KBSL, dia melalui mata pelajaran dalam bahasa Melayu seperti saya melalui dalam bahasa Melayu. Dan dia bukanlah satu benda yang penghalang sebenarnya. Ya. Macam Tan Sri sebut berkali-kali, oleh sebab seorang PTD tak tahu cakap bahasa Inggeris, habis tukar semua Tan Sri. Seorang pegawai takbir tak pandai bahasa Inggeris, habis semua orang kena belajar, kena tukar subjek dalam bahasa Inggeris. Okey. Jadi sekali lagi saya sebut sekali lagi Dr. Moderator, bahawasanya IR 4.0 aspek yang hendak diperhatikan pelbagai, budaya yang terancam, bahasa yang terancam, oleh sebab budaya hedonistik dan sebagainya. Namun kalau sebab kita tak mampu untuk jaga semua benda, maka saya letakkan diri saya berperanan dalam pembangunan negara, pembinaan negara ni sebagai pencetus ataupun pemangkin kepada mengambilnya sebagai satu wadah untuk mengangkat dengan menyatakan bahawasanya isu IR 4.0 adalah isu keselamatan. Sebab bidang saya adalah khusus dalam bidang keselamatan sebenarnya. Jadi maka yang lain-lain yang hadirin yang lain pun ambillah IR 4.0 dalam aspek masing-masing dan jadikan itu peranan anda. Dan kalau dalam segi ahli bahasanya, ambillah dari sudut bahasanya, budayawan dari segi budayawannya, kalau saintis dari segi bagaimana yang difikirkan perlu. Jangan duduk diam. Itu dia. Jangan duduk diam, jangan biarkan kapal ni berlalu. Jangan biarkan kapal ni berlalu. Kelak akhirnya kalau kita berilmu, kita akan ditanya di akhirat, apa awak guna ilmu awak, di mana awak habiskan wang awak dan sebagainya. Jadi dekat situ saya rasa pendapat saya begitulah. Ya, dalam kita menghadapi IR 4.0, lihat kepakaran yang kita ada, gunakan kesempatan ni, jangan jadi penumpang. Betul. Maknanya apa-apa hal kita patah balik kepada tujuan kejadian, maknanya apa tujuan kita dilahirkan di dunia ni, kan? Tugas pada fungsi khalifah dan sebagainya, ya, Prof. Tan Sri. Jadi saya rasa masa sangat mencemburui. Sebenarnya kalau kita nak bercakap ni memang banyak lagi isu yang menarik yang kita nak cakap. Belum lagi cakap tentang semalam tentang Korea kita, apa fungsi, macam mana kehebatan dia mendominasi dunia dan sebagainya. Ambil apa yang orang tak ada, itu yang diadakan, diwujudkan untuk keselesaan manusia. Okey, jadi kita ada beberapa soalan, ya. Kita pergi kepada ruang soalan dalam ruangan chatting dan juga Facebook. Ada soalan yang menarik perhatian, ya. Saya rasa saya bacakan 2. Kalau sempat kita bacakan 3-4, ya, Prof. Tan Sri. Ada satu soalan yang mengatakan, saya tujukan kepada Tan Sri dulu untuk jawab, ya. Apakah tahap ilmu dan pemikiran mempengaruhi jati diri seseorang? Ya, bagaimana Tan Sri? Pada pandangan saya lah, penafsiran ilmu tu penting dulu. Ada orang kata ilmu tu kita universiti. Tak mesti. Di kampung-kampung pun orang tu yang berilmu. Pengiktirafan ilmu tu pada semua golongan. Yang berilmu. Kalau dia pandai buat gula Melaka, ilmu gula Melaka lah. Saya tak kerti kalau pergi universiti. Ya. Jadi pengiktirafan ilmu ni penting. Kerana dia akan membina kehidupan harian dia dan dijadikan panduan dan hasilnya yang baik itu jadi contoh tauladan. Jadi inilah sebagai perwatakan yang berjiwa maju. Inovasi kata orang. Jadi bila dah ada macam tu, inilah watak jati diri yang kita nak. Challenging katakan, bertarung dan sebagainya. Ini dalam agama pun berkata kegigihan, berjuang terus berjuang dan dalam hal ini. Jadi inilah jati diri kita. Bila orang kata apa jati diri kamu? Inilah kerja kuat, berkhidmat pada masyarakat, lepas tu membantu antara satu dengan lain. Janganlah kita jawab, apabila jati diri kamu, saya nak indeks ISI berjaya, saya masuk universiti dapat naik pangkat. Ini mengarutlah bagi saya. Sebab tu kementerian fikir-fikirlah pengajian tinggi dan pendidikan, iaitu warisan budaya bangsa kita yang merdeka mendapat keutamaan dan mendapat tempat dalam sistem harian. Kamu dari segi kenaikan pangkat, nak jadi ketua. Jangan besok dia
expert dalam bahasa ISI, tapi jiwa perasaannya tak pandai bercakap, tak pandai berhujah, duduk dalam bilik dan sebagainya. Saya nampak benda-benda yang macam ni. Sebab apa saya tanya jadi macam ni? Kalau ISI 70%, kalau khidmat masyarakat 50%. Saya masih jadi ketua jabatan, kesian orang dah. Jadi khidmat masyarakat ni kena naikkan setaraf dengan penyelidikan, pengajaran 30-30-30, 10 hal lain kalau kita bukan jawatan. Jadi yang ini saya rasa pengajar tinggi kena rombak lah. Bila kita pengajar tinggi telah mengasahkan ada gagasan ini, dia nak ranking dunia pula kementerian. Ini pun masalah. Ini yang saya gunakan istilah doktor, gila ranking. Saya dah perjuangkan di universiti, menayar semua visi, semua dokumen. Tapi saya bergerak bawah NGO ni bertenaga dah sikit walaupun kita profesor. Jadi jangan gila ranking. Kita yang penting, kita tak menggila. Kita berjiwa. Mewarisi peradaban Melayu yang berbudaya tinggi. Ini yang kita nak. Sebab tu saya ikhlas. Saya tak ada pun artikel dalam ranking. Tetapi saya telah menghasilkan 45 buah buku, ratusan artikel dan saya penting pengorbanan saya berkhidmat pada masyarakat Kajian Tinggi Negeri Malaysia banyak menasihat-nasihat. Tak ada duit. Ni cakap betul, ikhlas kerana Allah bekerja. Kerana kita menghayati warisan peradaban jati diri. Akhirnya, saya dapatlah pelajar-pelajar saya yang menjadi Naib Chancellor, menjadi menteri pun ada di Indonesia dan luar. Inilah, dia mewarisi kita. Akhirnya kita dah tua-tua ni Prof. Di telefon, Prof datanglah. Alamak, Prof jangan risau, duit kita kasih, tambang kita kasih. Ini namanya perbuatan yang mengenang budi dan jasa pada guru-guru, pada masyarakat. Dan saya berkhidmat kepada Melaka kerana saya berhutang budi, Kerajaan Negeri Melaka dan seterusnya di kampung halaman saya, Bandar Hilir Melaka. Itulah pusat pentadbiran Gajah-Gajah Melayu tempat saya dilahirkan. Saya pun rasa terkilan. Mengapa pusat peradaban Melayu yang mempunyai kekuatan jati diri Empire Raja-Raja Melayu di sekitar Bukit Sempor, Bukit Melaka itu dikelilingi, dikuasai oleh bukan Melayu? Saya tertanya-tanya. Jadi bila dah tertanya, kita takkan nak robohkan rumah-rumah orang bukan Melayu, kedai-kedai Melayu. Tapi kita kata, you buatlah mural, iaitu lukisan besar tu di tepi-tepi bangunan tu yang berbentuk wajah-wajah kita dulu-dulu, 400-500 tahun. Janganlah mural yang berbentuk simbolik, seni moden yang sebagainya, tak tentu harap. Jadi kita membalikkan kembali dan seterusnya jati diri kita sebagai pemimpin, pastikan bahasa Melayu itu dimertabatkan. Dan bahasa Melayu bukan Rumi saja, Rumi ni baru, Jawi. Jadi Jawi itu kita tulis kecil tak apa, tapi jangan lupa bahasa Melayu. Jadi kalau nak antarabangsa boleh, bahasa Inggeris bawah tu kecil saja. Ini dia heboh-hebohkan, orang tak faham lah, macam mana pelancong nak datang lah, mengarutnya gagasan. Sebab tak ada jiwa perasaan jati diri. Mereka ni kena pergi tengok. Sebab tu saya tengok mengelir, saya hormat orang Cina, orang Jepun, orang Korea, orang Jerman, orang Perancis. Kekuatan bahasa dia. Dia bercakap pun bahasa dia sepenuhnya, tak dicampur-campur bahasa kita ni rojak banyak. Ya, jadi saya berharaplah yang dikatakan soalan tadi, jati diri tu dasar pada ilmu. Ilmu pula bukan ilmu di universiti. Ilmu tu kita tanam jiwa dan perasaan sejak di kampung, mengikut level kita, macam ibu bapa kita tak ada belajar tinggi, tapi dia mendidik kita, kita hormat. Bila saya masuk universiti, Latif, jaga baik-baik nama ibu bapa, jangan berjudi, jangan apa. Cukup berjaya. Itu yang berilmu. Mak bapak kita berilmu, mengingatkan kita. Jadi kalau saya di universiti pula, saya selalu mengingatkan pada pelajar-pelajar. Akhirnya dia realisasikan bila menjadi menteri, jadi gubernur, wali kota dan sebagainya, dijemput kita. Kita pun rasa gembira. Kita dihargai, dihormati, bukan nak dibalaskan dengan wang ringgit, tapi mengenang budi. Itu betul, dia. Prof. Sebab tu kalau kita tengok dalam kitab-kitab lama, Prof, terutamanya kitab ketatanegaraan, kalau kita tengok pada yang dihasilkan oleh nenek moyang kita dulu, banyak sangat ya panduan-panduan macam mana panduan menjadi pemimpin, panduan menjadi guru, panduan menjadi pelajar, banyaklah, semua tu digariskan ya. Tapi sebab kita sekarang dah lupa dah apa yang dibawa oleh nenek moyang tu, maka habislah begitu saja. Jadi saya ada satu soalan ni, ni memang ditujukan khas ya, Prof, kepada Prof Rezal.
Ya, mungkin daripada pelajar ya Prof Rezal. Dalam chat kita ni dia kata, Assalamualaikum Prof Muhammad Rezal, kita selalu diberitahu bahawa untuk berjaya dalam bidang sains, teknologi dan matematik, kita perlu menguasai bahasa Inggeris dengan baik. Malah sistem pendidikan kita pun sampai mengajar subjek tersebut dalam bahasa Inggeris. Pengalaman Prof dalam bidang matematik dan menyiapkan Dr. Falsafah di UKM dalam bahasa Melayu. Boleh Prof bagi pandangan? Bagaimana Prof? Terima kasih. Jadi seperti yang kita rasa soalan tu datang awal sebab dah ulas sebenarnya tadi, iaitu ilmu kena kita ambil dalam apa juga bahasa asing yang perlu. Kalau Korea lah, Jepun lah, Inggeris lah. Jadi maksudnya sekiranya dihidang dalam bahasa Inggeris, ambil, jangan tak nak belajar lah sebab dia ajar bahasa Inggeris. Bukan macam tu. Kan? Dan bila kita dah berjaya, kita punya jati diri, kita punya landasan, kita angkat kita punya bahasa kita. Kita menulis dalam bahasa kita. Baik. Kemudian persoalan dia adalah bagaimana saya mengupayakan kemampuan menulis dalam bahasa Melayu. Tesis saya di UKM, saya rasa 300 ke 200 ke 300 muka surat syarat dengan ilmu hisab dan matematik. Kenapa? Sebab yalah yang ni apalah saya kongsi je lah. So, saya dibesarkan dengan sastra Melayu. Saya membaca Seorang Tua di Kaki Gunung. Saya membaca Arinawati, saya membaca Shannon HHIT. Semua saya baca. Jadi itu dulu dekat Caukit tu jual macam tu je Prof. Itu jual haram tu. Jadi dan pelbagai lagi memang saya membaca dan saya memang kebetulan sebab itulah zaman dulu dia tak ada gadget hiburan, kita membaca. Baik, dalam masa yang sama saya bertuah sebab orang tua saya juga menghidangkan saya bahan bacaan bahasa Inggeris dan kedua-duanya. Maka yalah sudah tentu ada juga rotannya sekali kan, kalau tak baca tu tak boleh cakap apa lah yang tu. Maka bila saya perlu menulis dalam bahasa Melayu sastra sains, maknanya tulis tesis, maka saya telah tahu sifat subjek predikat tu macam mana dan dia tak menjadi masalah sebenarnya. Berbeza kalau memang tak minat sastra daripada mula. Tu sebab sains dan sastra dia sebenarnya sekali. Dia bukan cuma yelah bila kita masuk universiti ada jam kredit dia tak bolehlah banyak sangat, tapi kenalah belajar juga. Tapi di peringkat awal tu mesti kena banyak membaca. Kena banyak membaca, kena suka, kena terhibur dengan sastra. Kena terhibur dengan buku. Bila kita baca, kita boleh bayangkan diri kita sebagai seorang tua di kaki gunung. Saya ingat lagi Seorang Tua di Kaki Gunung jadi siri TV. Saya tahu setiap kali apa yang nak berlaku lepas tu. Sebab saya dah baca buku tu. Saya kata tak sambung dengan buku, saya kata. Jadi, itulah sebabnya. Maka, Alhamdulillah, saya bolehlah menulis dalam bahasa Melayu, tak jadi masalah. Dan saya juga di UPM, pensyarah saya pun mengajar dalam bahasa Melayu pada ketika tu. Sebelum huru-hara berlaku. Namun jangan jadikan dia satu alasan tidak mau belajar ilmu kalau pensyarah tak mengajar dalam bahasa Melayu, sebab ilmu kena diambil. Kadang-kadang polisi pentadbiran kita ada beberapa. Maknanya bila kita nak mengubah polisi dan sebagainya, pastikan kita berada di kedudukan yang mampu mengubah. Untuk berada di kedudukan mampu mengubah, bukan kita jadi pengampu, tetapi kita mengambil semua kekuatan yang mampu untuk mengangkat kita jadi di kedudukan yang mampu mengubah. Kalau mengampu dia tak habis lah. Dia cerita politik Melayu ni macam tu lah. Dia ampu sana, ampu sini. Lepas tu bila dia naik pun dia tak buat apa pun yang dia sepatutnya dia lakukan. Dia tak jadi pun ejen perubahan. Sekarang ni popular kan, ejen perubahan. Jadi kita ambil kekuatan dalam sastra yang ada, baca. Sebenarnya dalam slide saya tadi pun ada satu slide Iqra' tu. Bacalah, tapi saya pergi laju ke depan. Baca, kena baca yang fizikal. Kena baca buku yang fizikal. Kenapa kita baca buku fizikal? Sebab buku fizikal kita tak mampu nak scroll. Bila kita tolak aja ke atas, kita tak baca pun. Nak sampai kepada kesimpulan. Tolak. Bila baca tu, baca yang fizikal. Baca yang betul-betul buku. Selak, jadikan dia hiburan. InsyaAllah lah. Itulah saya punya respon kepada soalan tu. Di mana saya jumpa kekuatan untuk boleh menulis dalam bahasa Melayu.
Terima kasih Tan Sri dan Prof. Nampaknya memang kalau kita nak lanjutkan perbincangan ni memang sampai pukul 2 pun belum siap. Ya, sebab sebenarnya banyak isu kalau kita nak cakap tentang jati diri, kita nak cakap tentang bahasa, nak cakap tentang yalah apa-apa saja berkaitan dengan jati diri, memang banyak. Ya. Jadi mungkin Tan Sri dan Prof boleh simpul sikit ya, apa agaknya yang perlu kita terapkan bersempena dengan Dekad Bahasa Kebangsaan dan tajuk forum kita pada hari ini. Silakan Tan Sri dulu. Saya rasa rakyat Malaysia, semua golongan dan peringkat mesti memainkan peranan penting bahawa mereka semua adalah rakyat Malaysia. Rakyat Malaysia mesti mempunyai kekuatan jati diri. Islam dijunjung, adat dan warisan dikendong, manakala nilai-nilai murni turut kita hormati. Ini berdasarkan bukan berdasarkan pada kebebasan, bebas bercakap dengan yang kita tengok dalam maya. Jadi saya harapkanlah semua bertanggungjawab. Daripada kepimpinan negara, alhamdulillah. Parlimen tu pun alhamdulillah, kena kuatkanlah, biarlah penuh bersopan, gunakan bahasa Melayu, saya ingatkan. Dan yang paling penting dalam sistem pentadbiran kerajaan, ini yang penting pegawai-pegawai PTD ni, jangan bila berdepan dengan orang bukan Melayu, guna bahasa Inggeris, kita pun berlanjutan bahasa Inggeris. Gunakan bahasa Melayu. Kalau mereka tak faham tu lain cerita, kita boleh ronding. Dan begitu juga kepada anak-anak buah kita. Kita pastikan bahasa Melayu sebagai macam bahasa keramat lah. Hormatilah bahasa kita. Ada jiwa. Misalnya satu contoh. Saya dulu belajar di Universiti Melaya, Profesor Rizal, tahun 70-an. Saya rasa 70% saya punya kursus dalam bahasa Inggeris. Terpaksa belajar bahasa Inggeris cara ni. Tapi saya tak menghormati bahasa Inggeris itu sebagai bahasa kebangsaan saya. Dia tetap sebagai bahasa ilmu. Tapi saya dalam perjuangan saya tak kisah. Tetap bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, manakala ada bahasa-bahasa lain, bukan saja Inggeris, ialah bahasa ilmu. Kita bila satu ketika nak mathematics and science nak diajar dalam bahasa Melayu, kami menentang. Sebab saya rasa tak kena. Inggeris satu juga. Bila kita Inggeris, kita pergi hanya Amerika, England. Tapi kalau kita pergi sebagian besar di seluruh dunia, bahasa Inggeris orang tak kisah. Jadi dengan cara ni, sebab tu saya haraplah universiti-universiti memperkasakan seperti di University Foreign Study. Di China, di Jepun, di Korea, ada kursus-kursus bahasa Melayu ni. Kita nak cari makan pun boleh banyak, pergi ke sana, dia panggil, jemput. Berkursus, kita berceramah, lepas tu balik dia datang kat sini. Kalau dia bila datang kat sini, dia menghayati warisan budaya Melayu, Malaysia dan sebagainya. Dia datang dengan pakai baju Melayu, dengan nama Melayu, dia menghayati. Kita bila nak buat macam ni, dia, tak boleh, racist. Ini masalah kita. Kita tak mahu hati, kita tak ada kebebasan dan sebagainya. Jadi mentality atau pemikiran masyarakat kita kena berubah. Sebab itu nak berubah, kita jangan banyak politicking. Jangan berparti-parti nak melayankan perasaan bangsa tu, nak melayan perasaan ini, kita korbankan jiwa perasaan untuk memertabatkan warisan kebangsaan. Bahasa Melayu, sistem pendidikan dalam bahasa kebangsaan. Sebab itu syabas saya ucapkan kepada pewaris-pewaris macam Profesor Rizal ni, peringkat anak saya ni dah tua, mewarisi, menghayati warisan bahasa Melayu dan menulis PhD dalam bahasa Melayu. Tak ada masalah walaupun dalam bahasa Inggeris. Dan beliau satu contoh yang baik, menghargai, menghormati warisan persuratan Melayu. Ini yang scholar dunia sudah jadi ahli perubatan, ahli sains, mereka menghayati warisan bahasa sastra kita. Kita ni lain. Kita pun ada sistem, kita adakan Komsas wajib. Bagi saya, sastra patut diwajibkan dalam sistem pendidikan kita kerana dia membina jati diri, perwatakan. Cari buku-buku teks yang berunsur perpaduan, kesatuan, jati diri. Jadi saya menegur sebagai orang lama pada Pak Menteri, Ibu Menteri kita supaya gunakanlah, rujuklah orang lama macam kita yang masih lagi nak berkhidmat kerana Allah. Pastikan jati diri kita itu terkatup betul. Jangan melayan keperasaan beberapa sebahagian besar ahli politik, misalnya di parlimen, kalau kita dengar, tak ada sebagai sebuah negara Malaysia. Yalah. Jadi tak ada, sebab apa tak ada Malaysia? Tak bersopan santun, tak berbudi bahasa, kata-kata speaker tak didengar, bahasa Inggeris bercakap tak ada tanpa izin dan sebagainya. Jadi kena tegas. Anak-anak muda sekarang, TV kita boleh tengok kata ada anak muda tegur.
Saya boleh tengok budak-budak kecil tu apa dah jadi ni. Macam tu ke bahasa budi kata tak bersopan santun. Jadi dalam melahirkan jati diri Malaysia, masyarakat Malaysia, kita berpandukan kepada adab agama Islam, adab jalan dan bumi, dan mempunyai perasaan kasih sayang dan mempunyai kemesraan, bersatu antara lain, berjuang maju, dan mempunyai prasangka yang baik. Prasangka yang baik sesama kita. Kalau kita prasangka buruk tak guna. Kita banyak prasangka ni. Kita condemn orang bawah kita dan sebagainya. Kata orang think positif lah, berfikiran cara positif. InsyaAllah kita akan dapat melahirkan pewaris generasi muda dan kena tunduk dan kementerian lah, kerajaan, Kementerian Pendidikan. Dan sekarang orang dah membising-bising nak ranking ISI, tapi khidmat masyarakat tak ada. Kurang. Jadi taraf dia sama